أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kembali kita dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, istimewa Ramadan kami bawakan kepada anda, dan tajuk yang cukup menarik pada hari ini bagi edisi Selasa 20 April 2021 bersamaan dengan 8 Ramadan 1442 Hijri, dan kita akan bicarakan topik sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah. Semestinya kita bawakan sebagaimana biasa bintang ilmuwan ke studio pada pagi ini yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat berpuasa Ustaz. Selamat berpuasa. Alhamdulillah. Dan sebagaimana biasa, kepada para penonton yang mungkin ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian 1800881677, atau paling mudah terus tinggalkan ataupun hantarkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan jangan lupa kita juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan sebagaimana biasa di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit lanjutan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan, insya-Allah. Saya kira tajuk yang cukup menarik untuk kita bicarakan pada pagi ini Ustaz, sedekah di bulan Ramadan. Jadi untuk mukadimah topik saya persilakan yang berbahagia Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang muliakan Da'i Anas, pengemudi ataupun moderator kita pada pagi ini, kemudian sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari bekerja ataupun hari kita terus melaksanakan tanggungjawab seharian kita. Tapi apa-apa pun seperti mana yang disebutkan oleh Da'i Anas tadi, jangan lupa di mana pun kita berada, apapun keadaan, sentiasa kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Jadi alhamdulillah, kita berbincang satu tajuk yang sinonim sangat dengan bulan Ramadan ini, iaitu berkenaan dengan sedekah di bulan Ramadan. Dan bila kita pergi kepada sedekah ini, sebenarnya para ulama berbincang panjang, adakah sedekah itu sedekah yang wajib ataupun sedekah yang sunnah ataupun sebagainya. Tapi kita pergi dulu secara ringkasnya takrif yang disebutkan oleh para ulama, antara Imam Ibn Manzur, Imam Al-Jurjani dan sebagainya, menyatakan maksud sedekah itu adalah satu pemberian yang mana tujuannya adalah semata-mata mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemberian ni kita boleh katakan sebagai yang biasa orang fahamnya harta lah. Mungkin juga makanan, mungkin juga bantuan, perkhidmatan dan sebagainya, yang secara kita istilahkan sebagai wakaf jasa. Maksudnya jasa kita tu, apa yang kita boleh bantu, maka kita bantu daripada sudut pemberian yang kita sebutkan di awal tadi. Dan bila disebut tentang sedekah ini, maka di sana kita kena faham dulu apakah maksud sedekah yang disebut dalam Quran ataupun infak ataupun hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Maka kalau kita nampak dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak menggunakan perkataan sedekah ini. Sebagai contohnya dalam surah Taubah ayat yang ke-60 itu, siapakah asnaf zakat, maka Allah menggunakan perkataan sedekah. Jadi sedekah di sini kita boleh bahagikan ataupun para ulama membahagikan kepada dua kategori. Satu dipanggil sedekah yang wajib. Jadi sedekah yang wajib ini dia boleh jadi pada tubuh badan kita, boleh jadi pada harta kita, boleh jadi dia adalah hak Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Sebagai contoh, kalau macam tubuh badan kita, maka kita panggil sebagai zakatul fitr. Maksudnya adalah sedekah fitr itu, ataupun dipanggil zakat fitrah lah, itu istilahnya. Dan kalau kepada harta kita, zakat emas, perak, zakat dan pelbagai lagi lah, tanaman, ternakan dan sebagainya. Dan kemudian kalau zakat itu khusus untuk Allah, seperti mana kafarah, fidyah dan sebagainya yang kita bayar itu.
Dan kemudian juga kita tengok ada sedekah ini yang berbentuk sunnah. Berbentuk sunnah seperti mana kita katakan sebagai wasiat, wakaf, hibah, hadiah dan sebagainya, termasuk juga sedekah yang kita panggil derma, infak dan sebagainya. Maka semua itu termasuk dalam apa yang dipanggil sebagai sunnah. Jadi kita fahamlah bahawa sedekah ini dia boleh jadi wajib, boleh jadi sunnah ataupun sunat seperti mana yang kita fahami. Dan saya terus kepada perkara yang penting sebenarnya, kan, iaitulah bila mana kita nak sedekah ni dia mesti ada syarat-syarat dia. Kan, itu benda yang sangat penting, yang kritikal lah, yang supaya kita bila nak bersedekah kita ikut syarat-syarat dia. Dan yang pertama sekali syaratnya adalah kita faham, kita tahu adalah Islam baligh dan berakal. Yang itu tidak boleh tidak. Bila mana kita nak bersedekah, maka itu syarat yang pertama diletakkan. Cuma para ulama berbincang, kalau sedekah itu sedekah wajib, maka pada waktu tu wajib walaupun belum baligh dan berakal. Kan, itu yang disepakati oleh para ulama seperti mana disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, nukilan daripada pandangan Saidina Umar Khattab, Sayyidatina Aisyah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan sebagainya, menyatakan bahawa walaupun belum akil baligh, tapi kalaulah seorang baby itu ataupun seorang anak kecil itu mempunyai harta yang banyak, maka dikeluarkan zakatnya. Kan, ataupun zakat fitrah, maka walaupun dia itu masih lagi minum susu sebagai contoh, maka tetap dikeluarkan zakat fitrah. Itu dipanggil sebagai sedekah yang wajib. Adapun sedekah yang sunnah, maka para ulama menyatakan bahawa disunnahkan ataupun boleh untuk seorang yang mumayyiz, kan, maksudnya umur 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun dan sebagainya, untuk dia bersedekah, tak ada masalah. Maka pahala adalah untuk dia. Jadi kita kata secara umumnya perbincangan di kalangan para ulama apakah syarat-syaratnya telah pun kita sebutkan pada yang pertama. Yang kedua, syaratnya adalah semata-mata ikhlas kerana Allah. Bukan nak tunjuk-tunjuk, kan, bukan nak kata saya paling banyak. Kalau dalam satu taman tu, kita kata minimum siapa nak buat bubur lambuk contohnya, kan. Ni kita punya taman ni tak buat bubur lambuk lagi, kan, contohnya. Semua orang bagi RM50. Saya bagi lebih lah, 200. Nampak banyak sikit. Kan. Jadi sebenarnya syarat yang kedua tu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan pada ayat 264, Allah menyatakan bahawa ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan kamu mengungkit-ungkit dan menyakiti hati orang yang mana kamu berikan sedekah itu. Jadi kita kata syarat ikhlas tu sangat penting untuk diterima kita punya amalan, khususnya bab sedekah yang kita bincangkan pada pagi ini. Dan syarat yang terakhir, kena ada lagi, iaitulah kita bersedekah itu daripada harta yang halal. Kan, sedekah daripada harta yang halal ini sangat penting. Kerana kita kadang-kadang kita bincang apa nak bagi, kita tak bincang apa yang kita cari. Kan, kita kena bincang juga apa yang kita cari itu sebelum kita bagi. Kerana dalam hadis yang sahih riwayat daripada Imam Ibn Khuzaimah dan juga Imam Ibn Hibban, riwayat daripada sahabat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa wa man jama'a malan harama, siapa yang mana menghimpunkan daripada harta yang haram, thumma tasaddaqa min, kemudian dia bersedekah ataupun tasaddaqa bih, kemudian dia bersedekah dengan harta itu, walam yakun syai'in fihi ajr, tidak dapat sedikit pun pahala daripadanya, wa kana isru alaih, bahkan dosa pula akan ditimpa kepadanya kerana bermain-main dengan hukum agama, tidak ambil berat tentang isu halal dan haram. Maka kita kena ingat, nak sedekah itu bukan kita kena fikir juga kan daripada sumber mana kita sedekah, adakah daripada perkara-perkara yang syubhah, perkara-perkara yang tidak baik, maka yang itu bukan cerita sedekah, yang itu kita kena lupuskan. Kan, ini kita kata perbincangan yang sangat besar di kalangan para ulama. Cuma saya simpulkan tuan-tuan, untuk kita bersedekah ini, khususnya sedekah yang sunnah lah, ataupun sedekah yang sunat ini, kepada tiga kita sebut tadi. Pertama ialah Islam baligh berakal, yang kedua adalah ikhlas kepada Allah semata-mata, dan yang ketiga adalah daripada sumber harta yang halal. Jadi mudah-mudahan sedekah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kita menjaga apakah syarat-syaratnya yang telah pun diletakkan oleh para alim ulama. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu mukadimah, pembukaan topik yang cukup menarik daripada yang bahagia Ustaz, menjelaskan tentang definisi sedekah dan juga cerita tentang sedekah bulan Ramadan. Semestinya banyak soalan Ustaz yang kita nak raikan daripada sahabat kita yang bertanya, dan kita telah pun nak raikan Ustaz. Soalan yang pertama menerusi sahabat Facebook kita, Johari Hasnah di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah kelebihan dan ganjaran bagi golongan yang bersedekah di bulan Ramadan, dan sedekah yang bagaimanakah
yang paling baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di dalam bulan Ramadan. Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. InsyaAllah. Soalannya Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Encik Johari tadi yang bertanya. Kalau kita ikut sebenarnya bukan hanya sekadar bulan Ramadan. Sebelum Ramadan itu sepanjang tahun itu pun sebenarnya sangat banyak kelebihan-kelebihan yang mana dinukilkan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita tengok daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadis yang kata Imam At-Tirmizi ataupun para ulama hadis menyatakan hadis yang hasanah, maksudnya statusnya itu boleh kita gunakan sebagai hujah, iaitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, wasadaqatu tudfi'u, dan sedekah itu adalah tudfi'u, maksudnya dia akan menghilangkan, iaitu apa dia, menghilangkan, menggugurkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa seperti mana air memadamkan api. Itu kita kata sedekah yang hebatlah, tapi kena ikut syarat-syarat tadilah. Itu yang pertama. Dalam hadis yang lain juga, dalam riwayat At-Tabarani, hadis yang sahih juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah ini rupanya dia boleh menghalang kita daripada seksa kubur. Kan seksa kubur. Dan kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga menyebutkan tentang sedekah ini, dia supaya kita manusia ni kan ada 7 golongan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sahih dalam riwayat Imam Bukhari itu. Dan kemudian Nabi sebutkan di antara golongan itu adalah mereka yang mana menginfakkan hartanya sehingga tangan kirinya tidak tahu. Kan masuk secara sembunyilah. Ini kita kata kelebihan-kelebihan yang banyak yang mana disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga banyak juga di dalam ayat-ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, bahkan kalau kita tengok pada awal-awal surah Baqarah itu lagi, kan pada Ramadan pertama tu, juzuk pertamalah, kan biasanya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang mana beriman pada perkara gaib, kemudian mendirikan salat dan menafkahkan, menginfakkan sebahagian daripada harta mereka. Maksudnya iman ni, perkara gaib ni, antara benda yang kita kena buat adalah untuk kita menafkahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah cerita tentang 700 kali ganda, kan, cerita tentang kelebihan-kelebihan yang Allah sebut dalam daripada hadis ataupun daripada ayat-ayat Al-Quran. Dan kalau kita tengok secara spesifiknya, hadis yang sahih riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dalam riwayat Imam Al-Bukhari menceritakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ini ataupun sifat Nabi itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Nabi ni merupakan manusia ataupun orang yang sangat dermawan. Kan ini menjawab kesilapan lah. Ada setengah orang kata bulan Ramadan je nak infak kan. Sebenarnya sebelum Ramadan pun Nabi seorang yang dermawan. Bahkan lebih dermawan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika mana bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala al-jawad, innallaha ta'ala al-jawad yuhibbul jawad. Sesungguhnya Allah ni dermawan, maha dermawan, dan Allah sukakan orang-orang yang dermawan. Jadi kita tengok tu kelebihan-kelebihan itu sangat banyak yang Allah sediakan di bulan Ramadan dan menjadikan kita insya-Allah semangat lagi, bukan sekadar bulan Ramadan, lepas Ramadan pun untuk kita infak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar, amin, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan sahabat pemanggil telah pun bersama dengan kita di talian pada ketika ini, Nur Hayati Ismail. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dain. Ya, selamat berpuasa. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Selamat puasa. Alhamdulillah. Senyum dan muka yang manis juga sedekah kan Dain? Ya, subhanallah. Silakan soalannya Kak Ya. Okey, Kak Ya ada 2 soalan. Soalan yang pertama, yang manakah lebih utama? Adakah sedekah yang kita salurkan kepada tempat kita tinggal, yakni atau dalam negara kita sendiri, atau keluar negara di mana masyarakat Islam merupakan golongan minoriti? Dan soalan kedua, adakah kita dibolehkan bersedekah berserta hajat? Ya, baik. Maknanya kita dengan niat kita untuk menyembuhkan penyakit atau minta Allah pelihara keluarga kita lah. Baik. Itu je soalannya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, soalan cukup menarik Ustaz. Nak dahulukan dekat dalam negara ke luar negara Ustaz? Begitu juga mungkin dalam bab korban, akikah dan sebagainya. Kemudian yang kedua, berbicara tentang niat yang disertakan bila dengan sedekah tu, boleh tak dengan hajat? Contoh saya teringat dalam satu hadis, da'u mardakum bis sedekah. Lebih kurang begitulah dia punya mafhum. Jadi mungkin penjelasan daripada yang bagus Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Puan Nur Hayati tadi. Alhamdulillah,
bila sebut tentang persoalan manakah lebih afdal ini, kalau kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh dalam hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, ketika mana ada seorang sahabat dia datang bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bertanya, apakah infak yang paling terbaik? Kan, apakah sedekah yang paling terbaik? Kemudian kata Nabi, beliau menyatakan, adakah maksudnya sedekah di jalan Allah? Adakah maksudnya sedekah barang ataupun kita kata haiwan tunggangan untuk di jalan Allah, ataupun apa sebenarnya? Dia ada duit lah, maksud dia ada dinar pada waktu itu. Dan kemudian kata Nabi SAW, yang paling terbaik adalah kamu bersedekah kepada ahli keluarga kamu. Kan. Kemudian juga dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan sebagainya, ketika mana seorang lelaki juga bertanya kepada Nabi SAW tentang sedekah, lebih kurang soalan yang sama. Dan kemudian kata Nabi SAW, kamu bersedekah kepada kaum kerabat kamu. Maksudnya yang terdekat, silaturahim kamu. Kerana apa? Kerana kamu dapat dua pahala. Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, mereratkan lagi silaturahim. Kan? Jadi kalau kita melihat daripada beberapa hadis yang kita sebutkan di awal tadi, maka menunjukkan di sana para ulama menyusun siapakah yang paling afdal untuk menerima sedekah dan bagaimanakah keadaan-keadaannya. Jadi saya boleh simpulkan secara ringkas mengikut perbahasan di kalangan para ulama. Yang pertama sekali, sedekah ini adalah sebenarnya juga pada diri sendiri. Kan sebenarnya jangan lupa diri sendiri. Kan itu dikira ada setengah orang dia kata reward diri kita, kan, bagi ganjaran pada diri kita. Self reward kan. Jadi semua ini kita kata antara step yang pertama lah, sebab kita tak nak jadi meminta-minta dan sebagainya pula. Itu satu. Yang kedua adalah kita punya ahli keluarga. Dalam riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW ketika mana sahabat datang juga kepada Nabi dan bertanya soalan yang sama, Nabi kata anfiq ala ahli, kamu infak kepada ahli keluarga kamu. Jadi step yang kedua, ahli keluarga kita tu kena cukup makan dan sebagainya lah. Jangan kita sibuk keluar tapi ahli keluarga kita tak apa, sabar kan. Lebih-lebih kurang je dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kaum kerabat. Seperti mana hadis yang kita sebut menyambungkan silaturahim tadi. Jadi kaum kerabat ni pun nak kena tengok juga, adik-beradik kan, kita punya orang di sekeliling kita yang ada hubungan silaturahim. Maka semua itu juga kita perlu perhatikan. Dan yang keempat, para ulama membagikan dia punya tingkatan itu adalah jiran tetangga. Nak kena tengok kan jiran sebelah ada buka puasa ke tak, kan di depan kita, belakang kita dan sebagainya. Dan kemudian barulah kepada fakir miskin dan turutan-turutan yang mana boleh kita masukkan di dalam itu. Jadi kalau cerita tadi mana lebih afdal di luar negara ataupun di dalam negara, tengok dulu kepada yang 2, 3, 4 tadi. Kan tengok dulu yang tu. Jadi yang tu lebih utama dan itu merupakan satu perkara dan Allah sebut juga dalam surah Al-Baqarah ayat 177 dan tengok kepada siapakah kebaikan itu, antaranya adalah kita memberi kepada kaum kerabat dan sebagainya, apa yang kita sayang, apa yang kita cinta. Jadi ini menjadikan satu perkara kita kena faham dulu mana keutamaan, tapi tidaklah bermakna kita tak boleh untuk pergi sedekah di luar negara dan sebagainya, boleh, tapi kena tengok pada keutamaan dia. Dan disebutkan juga tadi bolehkah dengan hajat. So kalau hajat di situ betul, memang ada hadis yang disebutkan daum maddakum bisadaqah tadi, iaitulah ubatlah penyakit kamu dengan bersedekah. Hadis ini walaupun statusnya lemah ataupun tidak kuat daripada sudut riwayatnya, tetapi daripada sudut fadilat dan kelebihannya banyak yang dinukilkan oleh para ulama berkenaan dengan rupanya memang betul dengan niat dan hajat sedekah ini untuk kita datangkan sesuatu. Yang ini dipanggil sebagai tawassul dengan amal soleh. Antaranya kita bersedekah, kita niat ada hajat sesuatu. Maka yang itu adakah dibenarkan oleh syarak? Jawapannya dibenarkan oleh syarak dan dia merupakan salah satu perkara kita bertawassul ataupun kita ini ada wasilah berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui apa yang kita panggil sebagai amalan yang soleh. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya sebelah tadi dan dijadikan panduan dan juga iktibar dalam kehidupan kita tentang sedekah di bulan Ramadan. Insya-Allah banyak lagi yang akan kita kongsikan. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru istimewa Ramadan. Kami bawakan kepada anda tajuk yang cukup menarik, sedekah
di bulan Ramadan. Dan kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Mamasuki, dan Ustaz, kita nak sambung perbicaraan topik kita untuk topik sedekah di bulan Ramadan ini. Kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Ida Murni Jamari. Assalamualaikum Ustaz dan da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti kita sedia maklum, baginda Rasulullah SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah. Oleh yang demikian, adakah lebih baik jika kita niatkan sedekah kita sebagai hadiah bagi mendapatkan pahala dan ganjaran yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dan ini mungkin juga sebagai mewakili sedekah kepada golongan Ahlul Bait keturunan Rasulullah SAW. Hadiah atau sedekah, Ustaz? Baik, alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada soalan sahabat kita. Jadi kalau kita sebut tentang apa yang dipanggil sebagai sedekah di zaman Nabi itu sendiri, sebenarnya sedekah itu adalah zakat. Dan sedekah itu adalah zakat. Jadi kalau ditanya dalam situasi dalam persoalan tadi, maksudnya bolehkah kita ubah ataupun niat sedekah jadi hadiah? Sebenarnya kalau di zaman Nabi itu memang kena ubah jadi hadiah. Sebabnya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ahlul Bait ini memang tidak menerima zakat ataupun sedekah wajib yang kita panggilkan sebagai sedekah wajib lah istilahnya. Dan itu sebenarnya memang ada dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan sebagainya, ketika mana Saidina Hasan waktu itu termakan berapa biji kurma, yang kurma itu adalah daripada kurma sedekah zakat, iaitulah daripada yang wajib lah. Maka pada waktu tu Nabi pergi dekat Saidina Hasan tu, Nabi kata keh, maksudnya keluarkan kan. Jadi itu adalah, dan kemudian Nabi sebut sesungguhnya ahli keluarga, ahli bait Nabi SAW tidak menerima sedekah dan juga menerima hadiah. Dan ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga, ketika mana Nabi SAW dan para sahabat yang mana mereka tengah dalam keadaan berbincang, duduk-duduk, tiba-tiba ada orang bagi zakat kan. Kemudian kata Nabi SAW, kami tak terima zakat tapi kami menerima hadiah. Jadi di sini menunjukkan bahawa kenapa sebenarnya Nabi tak terima sedekah zakat ini tu. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari menyatakan bahawa innama hiya awsakhun nas, sesungguhnya dia adalah daripada kotoran manusia. Jadi maksudnya Nabi tak menerima daripada kotoran, ataupun kita kata, sebab kita kata nak menyucikan harta kan. Jadi tak diterima, dan sebab tu ditukar, maksudnya tukar semua sekali lah. Maksudnya daripada zakat itu tidak diterima oleh Nabi tetapi diterima sebagai hadiah. Tapi dalam konteks yang kita sebutkan tadi, maksudnya hadiah di sini hadiah yang orang Melayu kita faham. Kan maksud kita bagi hadiah, niat hadiah dan sebagainya. Sebab dalam hadis riwayat Imam Tirmizi kata Nabi SAW, tahadu wa tahabu, bagilah hadiah nescaya kamu akan saling sayang menyayangi, ataupun cinta mencintai, rahmat merahmati. Jadi menunjukkan bahawa di situ adanya unsur-unsur yang kita kata hadiah itu dia ada unsur untuk kita kata apa, mendekatkan ataupun mengeratkan hubungan ukhuwah Islamiah dan sebagainya. Jadi adakah kita boleh tukar term sedekah atau kepada hadiah itu? Sebenarnya adakah sedekah itu berbeza, hadiah itu berbeza? Maka sebahagian para ulama, antara disebutkan oleh Imam Mustafa Al-Suyuti dalam kitab beliau Matalib Ulil Nuha, menyatakan bahawa kalau sedekah itu biasanya kita bagi manusia itu berhajat, dia ada hajat. Tapi kalau hadiah ini kita bagi adalah untuk tujuan dia mengeratkan ukhuwah. Jadi beza tu. Betul. Maka di sini sebahagian para ulama menyatakan lebih baik sedekah tetap sedekah. Sebab sedekah ni manusia berhajat. Tapi kalau hadiah ni dia pun ada dah apa semua, tapi kita saja bagi mungkin sebab-sebab tertentu, maka dia ada beza di sana. Jadi kalau kekalkan term sedekah yang mana kita difaham yang seperti mana masyarakat Islam kita ataupun Melayu kita faham, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan Ustaz, kita raikan pemanggil, rakan pemanggil kita yang telah pun bersama dengan kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dayana dan Ustaz. Kalau tadi Nur Hayati Ismail Maisa daripada Sungai Buloh. Subhanallah. Masya-Allah. Okey Ustaz, soalan saya Ustaz. Ya. Adakah orang yang berkira-kira membuat kebajikan bersedekah, umpamanya wang ringgit atau benda atau apa jua, maka Allah juga akan berkira-kira terhadapnya di akhirat kelak? Itu soalan saya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas soalan yang cukup menarik daripada Cik Ismail Maisa. Kadang-kadang mungkin sebagai yang kata tambahan kepada persoalan yang diajukan, dia berkira-kira itu mungkin kerana mungkin ada faktor-faktor hutang yang perlu diselesaikan ataupun keutamaan lain. Jadi mungkin berkira-kira dia tu ada alasan itu sendiri. Mungkin sedikit pada Ustaz. Alhamdulillah. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Tuan Ismail daripada Sungai Buloh.
Jadi kalau kita sebut tentang berkira-kira ni, betul seperti mana yang Da'i Anas sebutkan tadi, mungkin daripada sudut kita panggil sebagai kehidupan dia pun sebenarnya dia perlu tengok juga kan anaknya, makan minumnya dan sebagainya. Jadi dia berkira-kira daripada sudut itu. Dan saya pasti apa yang Tuan Haji nak tanya tadi bukan daripada sudut itu, tapi memang jenis berkira-kira. Kan? Berkira-kira di sini maksudnya alamak nak kena kutip satu kepala RM10 satu taman. Semalam dah bagi. Aduh kan. Kemudian juga alamak. Jadi semua tu kita kata dalam istilah berkira-kira, maka kita kata istilah orang yang berkira-kira daripada sudut dia senang ceritanya kedekut lah, Haji Bakir lah, tangkal jering lah kan. Jadi daripada sudut itu kita kata sebenarnya memang ada, dan seperti mana Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, dalam surah Munafiqun pada ayat yang ke-10, ketika mana penyesalan manusia di hari akhirat kelak, kemudian dia kata apa? Fa'as-saddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah, kembalikanlah aku ini ke dunia, dan dalam masa yang singkat pun tak apa, aku akan bersedekah dan aku akan jadi di kalangan orang-orang yang baik. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah At-Taghabun sekalipun, rupanya manusia menyesal ni dekat akhirat ni macam-macam kan. Antara sebabnya menyesal kerana tak buat amal soleh kan. Dia tengok orang dapat syurga lebih, hebat lebih, fadilat lebih, dia pun rasa menyesal. Ada orang menyesal kerana dia itu kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang menyesal kerana tak bersedekah. Jadi macam-macam keadaan manusia menyesal di hari akhirat kelak. Jadi kalau kita dalam keadaan, kalau kita susun cantik-cantik, maksudnya kita dah kata tadi ada kaum kerabat, anak isteri dan sebagainya, yang tu berkira-kira macam tu bagus. Itu pun kena kira juga. Kena kira. Kemudian mungkin sikit dia nak bagi sedekah ke masjid, kemudian juga keluar negara mungkin. Berkira macam tu bagus sebab dia nak manfaatkan semua daripada sudut ruang lingkup pahala yang dia nak tu, dia manfaatkan di mana-mana saja. Itu bagus. Tapi kalau kata berkira tadi tu RM1 nak keluar pun rasa menggetar tangan RM1 tu. Kalau 100 tu terus demam. Jadi kita kata pada waktu itu kita jangan berkira-kira, dan insya-Allah sebenarnya nak ceritanya apa yang ada dalam poket kita, apa ada dalam akaun kita, apa dalam bank kita, hak tu tinggal dekat dunia. Tapi apa yang kita infakkan, itulah akaun kita. Itulah akaun kita dekat akhirat, dan walaupun sedikit pun tidak ada masalah, tapi kita sentiasa insya-Allah mudah-mudahan ada satu dalam hadis yang sahih dalam riwayat Imam Tirmizi, rupanya pintu syurga ni ada pintu sedekah. Jadi kalau kita tengok pintu sedekah itu, kita ada duit lebih dan sebagainya, maka buatlah, mudah-mudahan dengan sebab itu Allah bagi kebaikan yang begitu banyak insya-Allah. Allahu Akbar. Ni asal tabung masjid lalu je senyum je kat tabung, subhanallah kan. Jadi lama-lama senyum ni tak jadi juga Ustaz. Masya-Allah, masuklah sikit abang RM1 2 kan. Jadi baik, itu terutamanya kita duduk pada bulan Ramadan, bulan yang dianjurkan kepada kita untuk banyak kita beramal dan juga sedekah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan rakan pemanggil kita di talian. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Da'i Haji Sukinon, Haji Muhammad Saleh daripada Kedah ya. Ya, apa khabar Tuan Haji? Alhamdulillah, syukur dapat panggilan pagi ini. Alhamdulillah, syukur. Baik, kita ringkaskan soalan. Saya nak tanya Ustaz, itu lebih afdal atau lebih baik Ustaz? Mereka sikit, maknanya tabung masih kita belajar secara dulu. Kan RM2 Ustaz, tapi selalu bagi. Dengan banyak sekali Ustaz dalam satu sekali je maknanya. Kalau dia bagi 100 kalilah dalam sebulan tu. Kalau kita pemahaman dia tulis kitabnya tak pernah putus. Jadi nak minta pandangan Ustaz yang lebih baik macam mana Ustaz Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar line ataupun panggilannya sedikit terputus-putus. Saya dengar tabung masjid je Ustaz. Mungkin kita dengarkan sedikit ulasan ataupun penjelasan daripada yang bagi Ustaz, mungkin berkenaan dengan sedekah di tabung masjid Ustaz mungkin. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Haji Tukainan tadi. Kalau ikut persoalan yang beliau tanyakan tadi tentang kalau kita masuk sikit dengan masuk sekaligus banyak, mana lebih utama kan? Maksudnya istiqamah lah ceritanya, istiqamah secara bulanan ataupun secara harian ke, ataupun masuk sekaligus je. Kan? Jadi ini kita kata salah satu benda yang sebenarnya kalau dua-dua pun bagus juga, sebab kita kena tengok ada kadang-kadang setengah orang ni dia ada keperluan pada masa itu. Jadi keperluan pada masa itu dia perlukan mungkin contohnya 1,000 contohnya kan. Jadi takkan kita bagi hari ni RM1 RM2. So kalau kita ada duit lebih maka kita bagi 1,000 lah kan, ataupun dia nak settle nak lunaskan hutang ke dan sebagainya. Tapi kalau ada setengah orang ni dia memang nak cuba setkan, dan sebab tu bagus sebenarnya perkhidmatan atas talian perbankan kita ni, kita punya apps perkhidmatan di ujung jari, di ujung jari. Kita boleh set sebenarnya. Kita boleh set setiap hari, kita boleh set setiap minggu, boleh set. Maksudnya duit tu secara automatik
akan pergilah kepada akaun ataupun tempat yang kita nak sedekah itu, pusat tahfiz ke dan sebagainya lah. Jadi yang itu pun bagus sebenarnya. Perkhidmatan tu kita gunakan dan tak ada orang tahu pun. Tak ada orang tahu pun kan, tapi kita buat tu secara berkala, itu lebih baik. Dan kemudian juga ada setengah orang dia memang perlukan waktu itu sebanyak itu. Kan maksudnya dia kata mungkin nak makan saya perlukan RM50 contohnya. Jadi takkan kita nak bagi RM2 kan. Saya bagi secara berkala ya kan, setiap hari RM2. Jadi sukarlah untuk dia. Dia mungkin nak beli beras dan sebagainya. Jadi kita kena tengok daripada sudut keadaan orang itu, masanya dan waktunya. Jadi baru kita dapat faham apakah keperluan yang diperlukan oleh orang itu. Dan kalau kita tengok juga daripada sudut istiqamah itu sangat penting. Istiqamah kita bersedekah ini juga antara perkara yang Allah nilai. Dan sebenarnya antara benda yang saya nak betulkan juga, bukan salah lah, tapi kita kata nak lebih lagi. Ramai orang kata kita ni mesti yang penting adalah dia punya kualiti, bukan kuantiti. Sebenarnya kalau kita dapat dua-dua lagi bagus. Betul. Kan kuantiti pun cantik, RM50 seminggu ke contohnya, kualiti pun hebat. Jadi lebih baik sebenarnya. Kan jangan kita kata tak apa biar RM1 kan, orang tu boleh bagi RM50. Asal istiqamah. Asal istiqamah kan. Tapi kalau kita dapat kualiti dan kuantiti, maka itu adalah lebih baik. Dan ini menunjukkan bahawa sebenarnya kalau kita tengok dalam surah Ahqaf ayat yang ke-13, Allah bagi ganjaran yang begitu besar bagi orang yang istiqamah ini dalam amalan dia. Iaitulah Allah menyatakan innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dia dapat 3 perkara kalau dia istiqamah. Lepas dia mentauhidkan Allah, kemudian dia buat amalan, dan dengan sebab amalan itu dia boleh dapat, pertama, dia tidak akan rasa sedih dan duka cita terhadap amalan yang ditinggalkan dekat dunia. Pasal dia buat betul-betul, dia istiqamah. Kemudian juga yang kedua, dia pula tidak akan berasa takut. Takut di sini maksudnya luput amalan dia bila berhadap dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya segala amalan yang dibuat itu sentiasa dalam perkara yang masih lagi seputar yang Allah terima. Dan yang ketiga, ulaika ashabul jannah. Mereka daripada golongan ahli syurga, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan, sebagai kita kata sebagai pahala, sebagai balasan lah khususnya terhadap apa yang mereka kerjakan sewaktu mana mereka di dunia. Jadi kita boleh buat plan untuk tiap-tiap hari ke, ataupun plan untuk bagi sekaligus ikut keadaan, masa dan keperluan orang yang memerlukan itu. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Sekarang pula dalam keadaan musim pandemik COVID-19, sambil-sambil kita scan MySejahtera tu, kita terus scan di masjid banyak ada buat QRP. Jadi terus bayar je masuk dalam akaun surau ataupun masjid. Subhanallah, zaman teknologi pada hari ini luar biasa. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan sahabat pemanggil kita yang berikutnya di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan juga Ustaz Mustafa Muhammad Suki. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi selamat puasa kepada Ustaz dan juga Dai ya. Pada pagi ini. Ya, soalan saya begini Ustaz. Tadi Ustaz ada cakap mengenai sedekah ini bukanlah orang kata tertentu kepada wang ringgit ataupun harta benda ya. Jadi soalan saya begini Ustaz. Bagaimana cara kalau sekiranya bagaimanalah pandangan Ustaz dan juga Islam dan juga Ustaz sendirilah mengenai kita ni bersedekah cara tahlil kepada arwah-arwah, contoh ibu dan ayah kita ke datuk ke nenek kita tu. Baik. Kita sedekah dengan tahlil dan bacaan Al-Quran dengan niat dalam hati, sekiranya adalah pahala apa yang aku lakukan ini aku sedekahkan kepada arwah-arwah yang waris-waris yang terdekat yang telah pergi buat selama-lamanya ni. Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Omar Abdul Majid. Soalan cukup menarik berkenaan dengan seorang anak dalam usaha untuk membalas jasa ibu dan juga ayahnya melakukan majlis kenduri tahlil arwah dan sebagainya, terutamanya pada bulan Ramadan. Dan adakah perkara ini diperbolehkan Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Haji Omar. Bila kita sebut tentang sedekah, sebenarnya sedekah itu sendiri boleh je niat pada si mati. Betul. Bila kita bersedekah masuk RM1, RM2 ataupun sebagainya, kita niat untuk mak kita ataupun untuk ayah kita. Mana dalilnya, mana hujahnya? Iaitulah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika mana seorang lelaki ini, iaitulah beliau menyatakan inna ummi matat, sesungguhnya mak aku meninggal dunia. Kan, dan kemudian pada waktu tu dia ada berapa hajat perkara yang mana boleh tak saya ini bersedekah. Kemudian bagi pihak dia. Bagi pihak dia.
Kemudian kata Nabi SAW, sedekahlah bagi pihak dia. Menunjukkan bahawa sebenarnya sedekah itu sendiri boleh diniatkan kepada si mati. Dan ada hadis yang lain, dan hadis riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas menyatakan memang ada situasi sahabat di kalangan sahabat seperti itu, dan ada sebahagian itu dia tak sempat untuk menghadiri. Maksudnya dia punya perkebumian majlis dan sebagainya. Kemudian dia pun berkata, boleh tak aku sedekah? Maka kata Nabi SAW, sedekahlah untuk niatnya dan insya-Allah itu memberi kebaikan. Seperti mana kata Syekh Muhammad Al-Adawi dan juga Al-Imam Qurtubi rahimahullah dan para ulama yang lain menyatakan bahawa pahala sedekah itu sampai kepada si mati kerana ada hadis yang menyebutkan tentang perkara itu. Baik, itu satu. Yang kedua, kalau kita pergi juga kepada sebenarnya selain daripada sedekah tadi, Tuan Haji Omar ada mention, ada sebut tentang selain wang ringgit. Apa sebenarnya selain pada wang ringgit tu? Jadi kita sebut tu antaranya sedekah selain wang ringgit ni adalah perbuatan perkataan yang baik. Jadi apa yang kita sebarkan, contohnya tazkirah ataupun apa, peringatan, hadis-hadis yang sahih, ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya yang kita sebarkan, perbuatan yang baik itu adalah sedekah. Itu bukan dengan duit itu dengan forward saja. Kan? Forward dalam grup WhatsApp ke Facebook dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, iaitulah salat sunat duha. Salat sunat duha ni adalah sedekah sebenarnya yang Allah bagi pada kita, dan kita juga mendapat pahala sedekah. Dan kemudian juga adalah kita melakukan perkara-perkara yang boleh membantu manusia daripada sudut fikiran, mungkin juga daripada sudut yang kita panggil sebagai idea, ataupun kita bantu angkat barang dan sebagainya, maka itu juga adalah sedekah yang Allah berikan. Dan yang keempat, sedekah juga adalah apa dia? Iaitulah kita berjalan kaki ke masjid. Kan, jadi hari ini masalah alhamdulillah masjid ni kita doa minta semoga Allah buka teruslah, kan, sampai bila-bila pun jangan ada tutup-tutup lagi, kan. Jadi itu juga adalah sebahagian daripada sedekah. Sedekah yang Allah benarkan, Allah bagikan. Okey. Kemudian soalannya tadi isu berkenaan dengan bacaan Al-Quran dan sebagainya untuk kita sedekahkan kepada si mati, mengikut Imam Abu Hanifah dan sebagainya menyatakan tak ada masalah sampai pahala kepada si mati itu dengan doa dan sebagainya. Dan ini juga praktik sebahagian daripada masyarakat awam kita, maka boleh, tak ada masalah. Cuma kita kata di sana juga ada perbezaan di kalangan para ulama, di sisi Imam Syafi'i dan sebagainya. Cuma daripada sudut asalnya kita kembali kepada kalau sedekah atas nama si mati tadi, maka itu juga lebih baik. Dan ada orang kata sedekah tu mungkin bacaan dan sebagainya, maka tidak jadi masalah daripada sudut sebahagian pandangan para ulama berkenaan dengan perkara itu, dan tidak perlu berbalahlah berkenaan dengan perkara ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita bertanya. Semestinya banyak lagi yang akan kita raikan soalan-soalan untuk topik sedekah di bulan Ramadan. Biasakan kehidupan normal baharu, dakwah tanyalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Istimewa Ramadan kami bawakan kepada anda, sedekah di bulan Ramadan. Tajuk yang kita bicarakan pada pagi ini. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Mustafa Muhammad Suki, dan kita raikan lagi Ustaz soalan daripada sahabat kita yang bertanya di Facebook. Baizura Mazran, Assalamualaikum Da'i dan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika diperkatakan sedekah, semua orang nak merebut peluang bersedekah kerana menginginkan pahala yang berlipat kali ganda di bulan yang mulia ini. Soalannya Ustaz, bagi mereka yang tidak mampu ataupun yang kehilangan pekerjaan di musim pandemik COVID-19 ini atau suri rumah yang tiada sumber pendapatan, bagaimanakah untuk meraih pahala bersedekah pada bulan Ramadan? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Secara umumnya kita telah pun sebutkan tadi secara ringkas berkenaan dengan amalan-amalan ataupun perkara yang boleh dilakukan untuk menggantikan sedekah. Dan kita faham sebenarnya mungkin ada orang akan tanya, kalau gitu pintu sedekah tu saya tak dapat lah. Saya tak dapat lah. Orang kaya je lah dapat. Kan? Jadi sebenarnya jangan berputus asa, jangan bersedih kerana syurga tu ada 8 pintu. Kan? Sebab tu Allah ini maha mengurniakan kepada hamba-hambanya, kepada yang mereka mampu. Contoh kita kata pintu jihad. Pintu jihad bukan semua orang boleh pergi jihad.
pintu zakat sebagai contoh. Ada orang yang tak keluarkan zakat bukan sebab apa? Bukan sebab tak cukup. Haul nisab tak cukup. Ada yang mana katakan sebagai pintu solat. Pintu solat ni patutnya semua boleh lah kan. Jadi bila kita sebut tu dan keistimewaan itu kepada Saidina Abu Bakar. Bila ditanya Saidina Abu Bakar, maka kata Nabi SAW hadis sahih, engkau semua pintu boleh masuk. Kan? Itu kelebihan Saidina Abu Bakar dalam riwayat Imam Bukhari, semua pintu boleh masuk. Jadi nak ceritanya betapa hebatnya lah Saidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita melihat daripada sudut yang tadi itu, maka kita usahakan sebagai contohnya perbanyakkan solat. Contohnya lagi tadi kita sebut solat iaitulah solat duha. Jadi itu juga sebenarnya bentuk sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana juga mungkin kita kata kita bersegera dan cepat bila mana kawan-kawan kita ataupun khususnya ahli keluarga kita yang ada masalah, kita cuba bantu dia bagi idea fikiran, buah fikiran. Dan ini juga dalam istilah yang moden sekarang ni dipanggil sebagai wakaf jasa. Jasa ni maksudnya kita buat tulisan ataupun kita bantu apa-apa dan sebagainya, kita buat tu ada tujuan untuk nak sedekah, pahala sedekah lah. Jadi tulisan yang kita sebarkan itu, mungkin artikel yang kita tulis tu, mungkin satu muka surat saja sebagai contoh, ataupun kita himpunkan, contohnya kita kata apa yang berkait dengan surah Al-Baqarah ayat 183 berkaitan dengan Ramadan. Jadi kita tulis sikit poin-poin kat situ, kita sebarkan. Itu juga adalah sedekah sebenarnya. Dan sedekah ini antara jadi kita sebutkan juga adalah bila mana kita melangkah kaki ke masjid. Setiap langkah itu adalah sedekah. Sebab tu mungkin ada orang akan tanya, saya pergi lagi jauh lah kot, lagi banyak sedekah kan. Jadi sebenarnya asalnya di masjid qaryah tempat sendiri itu adalah lebih baik lah kan. Tapi kita kata secara umumnya kalau kita pergi ke masjid tu setiap langkah tu sedekah, maka sekarang ni alhamdulillah. Dan sebenarnya masjid pun kadang-kadang tu masih kosong lagi. Zuhur, Asar masih banyak lagi ruang-ruang yang kosong yang kita boleh penuhi, dan itu sebagai mendapat kita punya ganjaran pahala sedekah insya-Allah. Dan juga boleh sedekah ini boleh berlaku dengan perkataan perbuatan yang baik. Kan kalau kita tengok contohnya nasihatkan ataupun contoh dalam grup bergaduh cerita tentang siapa yang nak pergi jaga pintu masjid contoh kan, siapa yang mana nak jaga taman kita. Dan jadi kita kata selesaikan cara yang baik, gunakan kaedah yang baik, maka itu juga adalah sedekah. Maksudnya banyaknya ruang-ruang yang kita kata boleh mendapatkan sedekah selain pada senyum sedekah dan sebagainya, memberi kebaikan. Jadi banyak sebenarnya. Jadi janganlah orang yang mana rasa tak ada duit, tak apa cukup nak sedekah, cukup untuk makan saja. Jangan rasa rendah diri, jangan rasa stres kan. Tetapi sebenarnya ada cara lain yang Allah berikan, dan mudah-mudahan dengan sebab itu adalah lebih baik sebenarnya kalau dia betul-betul ikhlas kepada Allah. Bantunya, solatnya, solat duhanya dan sebagainya, maka itu antara caranya. Dan mudah-mudahan insya-Allah Allah beri juga pahala sedekah, kebaikan yang banyak kepada mereka yang dalam keadaan seperti tadi tidak mampu, tapi dengan cara yang lain insya-Allah. Allahu akbar. Berikutnya Ustaz, kita ada di talian ketika ini Siti Rohani. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rohani Muslim dari Banting. Ya. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya biar tahu jangan keliru. Ya. Seseorang yang tak boleh berpuasa kerana berpenyakit. Jadi dia rasa rugilah. Dia ingin mencari pahala seperti orang dapat penuh pahala seperti orang yang berpuasa. Iaitu dia buat sedekah setiap hari. Sedekah kepada jiran-jiran untuk bagi juadah berbuka puasa. Baik. Dan juga dia juga bersedekah duit kepada fakir miskin sebab dia mampu bersedekah, dan dia juga tarawih setiap malam, dan dia juga sedekah pakaian kepada orang-orang yang memerlukan. Apakah boleh dapat ganjaran yang sama seperti orang-orang yang berpuasa tu Ustaz? Baik. Itu aja salam saya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, soalan cukup menarik daripada Puan Siti Rohani. Silakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saya ingat ayat Quran menjawab soalan apa yang ditanyakan oleh Puan Siti Rohani tadi, iaitulah pada surah Al-Baqarah pada ayat 184. Allah telah sebutkan antara orang-orang yang diberikan rusah keringanan untuk meninggalkan puasa ini adalah maridan, iaitulah orang yang sakit. Dan sakit ini ada beberapa keadaan. Pertama, sakit yang mana dia itu tidak ada peluang dan ruang untuk sembuh. Tak ada harapan. Tak ada harapan untuk sembuh. Dan yang kedua ni ada harapan untuk sembuh. Dan bila kita tengok perbahasan di kalangan para ulama tafsir, Imam Al-Qurtubi dan sebagainya, bila membahaskan tentang perkara ini, dan memang sepakat di kalangan para ulama kalau sakit itu gugur kewajipannya. Sakit itu bukan sakit gigi kan. Sakit memang dia tak boleh puasa. Ceritanya. Memang dia sendiri tahu, doktor pun sahkan memang tak boleh puasa. Kalau rasa-rasa je. Rasa-rasa tak boleh.
tak boleh. Itu kena teruskan puasa. Baik, jadi dalam keadaan yang seperti itu, dia buat pahala-pahala yang lain. Maksudnya amalan-amalan yang lain. Mungkin tadi kita sebut bagi jiran makan, kemudian juga dia solat tarawih dan sebagainya, kemudian dia bersedekah, maka semua itu insya-Allah mendapatkan pahala yang sama macam orang lain juga lakukan perkara itu. Kan, dan dia juga mungkin kita kata juga antara hukumnya seperti yang disebut oleh Imam Qurtubi dan sebagainya, ulama-ulama tafsir, dia membayar fidyah lah. Jadi fidyah itu fidyah lah. Sebanyak lebih kurang dalam ada negeri RM4, ada tempat RM6 dan sebagainya. Jadi dibayarkan fidyah itu sebagai ganti kepada dia tak berpuasa, dan ditambah lagi dengan tadi bagi jiran makan, sedekah bentuk wang ringgit dan sebagainya. Maka semua itu insya-Allah mudah-mudahan memberikan pahala ganjaran yang besar kepada tuan ataupun orang yang mana mengalami sakit yang tadi tu yang kita sebutkan di awal tadi. Kerana apa? Kerana pahala ini dia sebenarnya dia tidak hanya khusus untuk individu. Kan, mungkin sebab sakit, bukan sebab apa dan sebagainya, tapi Allah bagi kelebihan daripada sudut yang lain. Sebagai contoh harta tadi. Maka kalau dia bagi contohnya makan orang, memberi makan sebagai contoh dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi menyatakan hadis ini hasan sahih. Maksudnya boleh dijadikan sebagai hujah, iaitu man fatara sa'iman. Siapa yang mana memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, kata Nabi SAW, kana lahu mithluhu ajri. Bagi dianya adalah seperti mana pahala, iaitulah ghaira annahu la yanqusu minal ajr as-saim syai', iaitulah sedikit pun tidak kurang daripada pahala orang yang berpuasa. Macam puasa juga. Allah. Masya-Allah. Maksudnya pandailah tu. Kan, pandailah. Maksudnya bijaklah macam mana nak bagi orang makan pun kita pun dapat pahala puasa, dan kemudian juga bagi duit dan sedekah pun mudah-mudahan dapat pahala sedekah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai kita ni ada sakit, ada apa sebagainya, mudah-mudahan cepat kalau boleh sembuh, moga Allah sembuhkan. Amin, tapi kalau tak boleh, mudah-mudahan dengan perkara yang tadi boleh juga memberikan pahala yang banyak kepada orang yang sakit tadi, insya-Allah. Mudah-mudahan. Semestinya jauh di lubuk hati mengharapkan seronok kalau aku pun dapat puasa, tapi dah betul. Allah Taala dah bagi rukhsah keringanan, dah tak boleh puasa. Ustaz nak buat macam mana kan? Kalau doktor kata kalau kamu puasa petang kamu meninggal. Kan ni kalau nak puasa juga ni memudaratkan diri sendiri, subhanallah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan rakan pemanggil kita di talian yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, apa khabar Cik Ilyas? Alhamdulillah. Saya juga Ustaz kan? Ya. Baik. Soalan saya, bagaimanakah caranya untuk menjadikan sedekah itu bukannya di hati. Mintakan kita ni minta pemurah supaya sedekah atau harta kita ni berada di tangan. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisah ni, dia sedekahnya seperti angin yang laju berlalu. Jadi selain soalan keduanya saya, adakah selain daripada sedekah harta benda ini juga disarankan untuk kita bersedekah ilmu ke, tenaga ke, tapi kita kurang. Dalam bulan puasa ni kita hanya bertumpu kepada harta dan duit saja. Macam pertolongan ke, minta pencerahan daripada Ustaz. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua soalan daripada sahabat kita, subhanallah, Cik Ilyas. Soalan cukup menarik, Ustaz, dipersilakan. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih kepada Encik Ilyas yang bertanya tadi. Pertama tentang kita kata sedekah berkenaan dengan hadis yang disebutkan tadi, iaitu Nabi SAW ini minar rihim mursalah, seperti mana angin yang berhembus. Kan, jadi Nabi itu sendiri sebenarnya adalah seorang dermawan, dan lebih lagi dermawannya Nabi itu bila mana tibanya bulan Ramadan. Dan bila kita sebut tentang angin yang berhembus ini, keadaannya, infaknya dan sebagainya, keikhlasannya, maka seperti mana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, dan disebut oleh seorang ulama besar juga, iaitu Syekh Muhammad Hassan Ad-Dadu, seorang ulama besar Mauritania, menyatakan maksud sebenar angin yang berhembus itu adalah yang pertama sekali adalah sebelum minta lagi dia dah keluar dah. Allah. Masya-Allah. Nabi SAW, bagi Nabi SAW sebelum orang datang minta lagi, Nabi dah bagi dah. Baik, itu satu. Yang kedua, cepat. Maksudnya Nabi buat tu segera nak dapatkan kita kata kebaikan, balasan dan sebagainya, pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita kata tadi daripada sudut datang sebelum minta lagi dah bagi dah. Yang kedua adalah cepat, dan yang ketiga, yang ni kita mungkin tak boleh buat kot. Apa sahaja yang ada dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh disedekahkan, Nabi sedekahkan.
ada orang tanya sekian keperluan, kalau kadang-kadang tu tak dapat, Nabi tanya orang lain, dan kadang-kadang Nabi berhutang untuk orang yang datang bertanya itu. Maksudnya ini memang betul-betul seperti mana angin yang berhembus, kan. Jadi ini kita kata nak istiqamah dan sebagainya, untuk mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu mana yang kita mampu. Kalau tengok sedekah, sebab tu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berlumba-lumba untuk bersedekah, kan. Sayyidina Umar kata, aku sedekah 1/3 daripada harta yang aku ada, kan. Jadi dia ingat dah boleh lawan Sayyidina Abu Bakar lah, kan. Kemudian tengok Sayyidina Abu Bakar kata, wahai ya Rasulullah, aku sedekah semua, habis sedekah belaka dah, apa yang tinggal? Allah dan Rasulnya. Sayyidina Umar kata, memang tak boleh kejar. Memang tak boleh kejar. Jadi nak ceritanya sampai tahap begitu pada sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, kerana yakin tentang ganjaran dan kehebatan, kebesaran yang Allah telah kurniakan kepada mereka. Jadi daripada sudut ini kita kata nak istiqamah, dan daripada sudut nak contoh Nabi SAW itu, kita perlu pupuk, perlu didik. Kalau kita tak mampu, kita kata kita cuba buat yang mana kita mampu. Itu maksudnya syarak ini sangat membenarkan ataupun sangat meraihkan keadaan dan juga kehidupan manusia. Dan bila ditanya tadi sedekah tentang ilmu, sedekah tentang tenaga dan sebagainya, kita kata ia termasuk dalam sedekah, dan kita kata bahagian yang mana kita lakukan pada hari ini dengan pengajian, dengan pembelajaran dan sebagainya, itu juga sedekah yang mana kita mampu. Sebab tu kaedah fiqh ataupun para ulama menyatakan ma la yatruku jullun la yatruku kulluh. Benda yang kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan, jadi kita kata mana yang mampu, mana yang kita boleh, mana yang kita rasa inilah peluang kita, maka kita terus ambil dan jangan kita tak buat langsung. Gitu masalah dia. Jadi mudah-mudahan Allah rahmati dan Allah beri kebaikan insya-Allah kepada kita. Allahu akbar. Jadi yang menonton terutamanya menerusi laman rasmi Facebook, jangan lupa untuk tekan butang kongsi Ustaz. Itu juga mungkin dikira sebagai sedekah. Kadang-kadang kita tak sempat nak menonton habis dengan anaknya entah sekolah dan sebagainya. Jadi bila kita share, kita kongsikan, sahabat-sahabat kita yang lain pun dapat, oh hari ni ada live tajuk sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah. Ada pula Ustaz Mustafa, subhanallah. Lagi nak tengok, subhanallah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, soalan di Facebook kita nak raikan. Ali Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersedekah di bulan Ramadan mendapat ganjaran yang berlipat kali ganda. Adakah perbezaan daripada segi pahala di antara sedekah yang diberi kepada individu atau organisasi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Allahu akbar. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada Tuan Ali. Jadi kalau kita sebut tentang mana lebih utama kepada individu ataupun kepada organisasi, kita kata pada waktu ini kalau kita melihat kepada susunan yang tadi tu, kita melihat kepada susunan yang disebutkan oleh para ulama, maksudnya apa? Diri sendiri, kaum kerabat, kemudian juga ahli keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat mana satu yang lebih utama antara individu, maksudnya mungkin yang fakir miskin dan juga organisasi. Jadi yang ni kita tengok kepada keperluan dan juga keadaan orang itu. Kalau kata individu itu lebih memerlukan, maka individu lah. Kan? Kalau kata daripada sudut organisasi itu, maka organisasi. Jadi sebenarnya dua-dua ini tidaklah menjadikan kita, menghalang kita daripada untuk kita bersedekah. Dan Alhamdulillah kalau ada orang yang digunakan duit yang lebih, kan, harta yang lebih, boleh bagi dua-dua. Tapi kalau dia pun berkira-kira ada RM5, bukan berkira-kira itu maksudnya yang tadi tu. Kan? Kira di sini maksudnya memang itu je yang ada. Dia pun kira-kira tengok, oh ini macam tak cukup. Kan? RM5 takkan bagi RM2.50 pula seorang. RM2.50 yang tadi tu tak dapat beli makan pun. Kan? Jadi dia pun bagilah RM5 kepada orang tu kerana dia lebih memerlukan. Jadi sesiapa yang mana memenuhi hajat-hajat keinginan manusia ini dan waktu tu dia perlukan, maka yang tu insya-Allah mudah-mudahan Allah beri kebaikan yang banyak kepada dia. Tapi kalau organisasi itu sendiri, mungkin kalau sekarang ni banyaklah alhamdulillah organisasi NGO sebagai contoh untuk buat menyantuni asnaf dan juga memberi keperluan untuk mungkin hari raya, keperluan Ramadan dan sebagainya. Maka kalau itu juga antara benda yang penting, maka kita boleh lakukan. Akan tengok kepada keadaan, keperluan dan masa, maka yang itu membuatkan kita insya-Allah kita bijak menilai mana yang lebih utama. Sebab tu Syekh Dr. Qaradawi dia senaraikan mana yang lebih utama daripada sudut kita berinfak, bersedekah ini, organisasi ataupun sebagainya. Maka beliau juga membuat turutan mana lebih utama untuk sedekah, adakah sedekah di jalan Allah dan sebagainya. Maka semua ini memerlukan kepada ilmu, dan kita pergi yang tadi tu, kita lihat kepada mana keperluan, mana keutamaan dan siapa yang kita nak berikan itu insya-Allah. Allahu akbar. Sedekah atau hutang antara dua darjat, insya-Allah kita akan bahaskan selepas ini Ustaz. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah satu kemuliaan yang diberikan Allah kepada kita nak dibandingkan dengan umat atau penganut agama yang lain? Tuhan kita, Allah, menjaminkan kita doa kita pasti mustajab. Adapun Tuhan bagi orang yang lain daripada Allah, mereka tidak akan menjanjikan apa-apa kepada penganut agamanya. Firman Allah, Ud'uni astajib lakum. Doa pada aku memperkenankan doa kamu. Belum lagi dikira gambaran contoh-contoh doa makbul seperti doa Nabi Musa, doa Nabi Ibrahim, doa Nabi Zakaria alaihimussalatu wassalam, yang menggambarkan kepada kita Allah Maha mendengar rintihan dan rayuan hambanya. Apatah lagi di dalam satu bulan yang memang dikhususkan untuk hambanya mentaqarrubkan dirinya, maksudnya merapatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditebarkan seluas-luasnya dalam bulan Ramadan. Doa dimakbulkan sepanjang bulan, sepanjang hari, sepanjang siang dan malam, sepanjang waktu solat dilipat gandakan kemakbulannya. Bayangkan, bulan yang dimakbulkan doa, bulan ini disertakan dengan hadis-hadis Nabi berkaitan waktu-waktu yang mustajab doanya. Contoh, Nabi bersabda, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama kita berpuasa? Bukankah hampir 10 jam, 11 jam? Sepanjang itu doa dimakbulkan. Kemudian hadis Nabi yang lain, Nabi kata, doa orang yang berpuasa waktu dia nak buka puasa, makna lagi 10 minit, 5 minit sebelum buka puasa, da'watun la turad, Nabi sebut, doa yang tidak akan ditolak. Cuba kita tengok amalan para habaib, para ulama ketika nak buka puasa, panjang doanya. Kenapa? Doa di situ dimakbulkan oleh Allah. Jangan ditinggalkan qiyamul lail, kerana bulan Ramadan setiap malam kita akan qiyamul lail, iaitu pada sembahyang tarawih. Jangan tinggal lagi 10 malam terakhir yang dijanjikan keberkatannya. Jangan tinggal malam Lailatul Qadar yang mana dia lebih baik daripada 1000 bulan. Doa di dalamnya akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ditinggalkan doa ketika mana peristiwa-peristiwa agung seperti nuzul Quran. Jangan ditinggalkan waktu yang sayup. Tidak ada makhluk yang bangun waktu ketika itu kecuali mereka yang beribadah. Bila? Waktu sahur. Kerana ketika itu Allah menghampiri langit dunia dengan rahmatnya. Allah kata, mana dia hamba aku yang berdosa, aku nak ampunkan dosa dia. Mana dia hamba aku yang berhajat, aku nak tunaikan hajat dia. Mana dia hamba aku yang ingin memohon, aku ingin berikan permohonan kepada dia. Allahu Akbar. Ini Allah, Tuhan yang Maha mendengar. Mohonlah doa walaupun kita berdosa, kerana Allah suka hamba yang berdosa yang berdoa, ampunkan. Kerana Allah suka kita tahu ada Tuhan yang Maha Pengampun. Aqulu qawli hadza
wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru istimewa Ramadan. Kita masih lagi berbicara sedekah di bulan Ramadan. Masih lagi kita bersama yang berbahagia Ustaz Mustafa Ramamasuki. Dan Ustaz, kita nak raikan lagi soalan. Tapi sebelum tu, kita nak mengajak lagi kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh hubungi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah, terus sahaja hantarkan soalan anda menerusi laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3, dan jangan lupa kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9, dan di TV9 kita lanjutkan siaran tambahan 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus dia menonton kami sehingga ke hujung rancangan. Baik Ustaz, sebelum kita respon soalan tentang hutang dan juga sedekah yang mana lebih utama, kita nak raikan sahabat pemanggil kita di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, Tuan Haji Abdullah, apa khabar? Baik Tuan. Ya, silakan soalannya. Ada dua soalan ya. Ya. Soalan saya, mana lebih baik di antara suka bersedekah atau kuat beramal tetapi susah sangat untuk bersedekah? Baik. Dan soalan kedua saya, kalau kita sedekahkan duit yang ada unsur subhah seperti duit riba, adakah boleh mensucikan harta kita? Itu saja, terima kasih. Sama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dua soalan yang walaupun ringkas tetapi cukup luar biasa Ustaz. Mohon respon dan juga jawapan daripada yang bagi Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada Encik Abdullah Uthman. Pertama, kita kena faham bahawa setiap apa yang kita ada ni ataupun amalan yang Allah bagi ni memang sebenarnya dia berdasarkan kemampuan kita. Dan kalaulah kita ini buat amalan itu, kalau dapat kita kita panggil sebagai konsisten ataupun berterusan pada setiap amalan yang kita buat tu, cantiklah. Solatnya pun, solat sunatnya pun hebat, kemudian zikirnya dan sebagainya tidak tinggal, baca Quran dan sebagainya tidak tinggal, tarawihnya pun tidak tinggal kan. Jadi semua ini kita kata termasuk dalam amalan yang saleh. Tapi sebenarnya kita jangan lupa juga tentang isu berkaitan tentang sedekah. Kerana sedekah ini kita tengok Al-Imam Suyuti rahimahullah mengarang satu kitab khusus memuatkan banyak ratusan, puluhan hadis-hadis berkaitan tentang kelebihan sedekah. Maka rugilah kalau kita tak ambil kerana dia sebagai bukti iman. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan daripada Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Wasadaqatu burhan." Sedekah itu adalah bukti bagi orang yang beriman. Jadi iman itu bukan sekadar percaya pada malaikat kan, percaya pada Allah, tapi apa bukti kepada iman. Jadi bukti kepada iman itu antaranya adalah dengan bersedekah. Dan kemudian juga dalam hadis sahih juga riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Ma naqasat mal min sedekah." Tidak akan berkurang harta daripada sedekah. Kurang di situ masuk dekat akhirat lah. Dia bertambah lagi lah dekat akhirat. Tapi kalau tengok secara zahirnya memanglah dalam akaun tu makin kurang kan. Dalam akaun masjid pun makin kurang, dalam akaun kita pun makin kurang, dalam akaun sekian-sekian pun makin kurang. Tapi secara akhiratnya, di akhiratnya dia makin bertambah. Jadi banyak kelebihan-kelebihan dan dia merupakan bukti daripada iman. Maka biarlah kita ni balance. Maksudnya kita ni seimbang. Daripada sudut amalannya pun kita buat, daripada sudut sedekahnya pun kita jangan tinggalkan bagi yang mampulah kita sebut tadi. Maksudnya dia pun boleh ada duit dan sebagainya, maka itu juga lebih utama untuk dia melakukan ibadat yang dipanggil sebagai sedekah, iaitulah sedekah harta. Jadi kalau kita tengok, ibadat ni ada ibadat berbentuk badan. So solat, puasa, zakat, haji. Tapi kalau ibadat bentuk harta tadi, macam zakat, kita sebut tadi zakat, sedekah dan sebagainya. Jadi semua itu kita seimbangkan. So ada ibadah berbentuk amal, ada ibadah berbentuk harta, ada ibadah berbentuk sekian-sekian. Jadi semua itu insya-Allah memberikan kebaikan kepada kita di hari akhirat nanti. Jadi kalau tanya tadi mana lebih utama, kita kata keseimbangan itu adalah lebih utama. Dan itu juga menjadi bukti bagi orang yang beriman, ialah dengan mengeluarkan sedekah, memberikan kebaikan-kebaikan ataupun hartanya digunakan kepada tujuan yang untuk mendekatkan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi soalan yang pertama tadi. Bagi soalan yang kedua tadi, bila bincang tentang isu berkaitan tentang harta syubhat ataupun harta istilahnya tak patuh syariah lah kan, ataupun harta yang tidak halal. Kalau tadi disebutkan tentang riba, riba ini sebenarnya kita bukan kita niat bersedekah, tapi kita niat itu menyucikan harta. Mungkin ada orang akan tanya, habis tu rugilah tak niat sebagai sedekah. Sebenarnya kalau kita menyucikan harta daripada harta haram, riba dan sebagainya tadi, itu juga sebenarnya memberikan pahala kerana kita menghalang diri kita daripada menggunakan harta yang haram. Kan kita jauhkan diri kita daripada gunakan harta yang haram, maka itu juga adalah kebaikan yang lebih banyak. Sebab tu dalam banyak riwayat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya, kalau kita ambil harta orang itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tuaddi, sehingga kamu pulangkan balik kepada dia. Kalau harta itu terlibat dengan riba dan sebagainya, maka kita lupuskan dengan cara yang tadi tu. Dan persoalannya, kita kata daripada sudut perbincangannya, dia bukan diniatkan sedekah. Dia diniatkan untuk melupuskan harta yang haram, dan insya-Allah itu juga pahala untuk kita kerana apa? Menjauhkan diri kita daripada perkara yang haram. Mudah-mudahan Allah lindungi kita daripada harta yang haram, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan keberkatan dan kemuliaan bulan Ramadan, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi sebelum kita nak respon isu hutang dan juga sedekah tu, kita nak tengok soalan daripada sahabat Facebook kita, Pak Suli Romli, yang bertanya. Soalannya Ustaz, adakah diperbolehkan bagi mereka yang menggunakan ataupun trend menonjolkan diri ketika memberi sedekah di bulan Ramadan dengan memuat naik di media sosial supaya dapat dicontohi oleh orang ramai dengan niat untuk mengajak mereka untuk berinfak? Adakah kita perlu mendidik anak-anak supaya tidak kedekut dengan rezeki Allah dan mengajar mereka bersedekah seawal usia yang boleh? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru budaya viral ataupun tularkan budaya sedekah ni Ustaz, untuk menjadikan iktibar kepada orang lain. Ajak ramai lagi orang sedekah. Adakah itu perkara yang dilihat baik Ustaz, positif? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kena faham, bila kita buat satu amalan-amalan sunat ni, antara benda yang sangat besar kita perlu lawan adalah keikhlasan kita tu, ataupun kita kata sifat riak, takabur dan sebagainya. Jadi kalau kita tengok, asasnya semua ini dia tidak lain tidak bukan, dia kembali kepada hati kita. So sejauh mana hati kita ni mungkin nak ajak orang buat kebaikan, ataupun mungkin juga kita ni nak bagi supaya pendedahan orang lebih ramai bersedekah dan sebagainya, ini semua kembali kepada hati dan juga kita punya niat masing-masing. Akan tetapi kalau kita melihat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyaknya Nabi tidak dedahkan. Sebab tu antaranya dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sesiapa yang mana didapat ataupun mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak, iaitu antaranya daripada 7 golongan itu mereka yang menginfakkan hartanya sehingga tidak diketahui, kan, maksud disembunyikan. Dan kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan yang memberi itu lebih baik tangan daripada tangan yang menerima. Jadi ini semua kelebihan-kelebihan, dan juga nampaknya macam ada galakan supaya kita ini bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Tapi kita jangan lupa, ada hadis yang lain menunjukkan bahawa Nabi SAW itu ataupun para sahabat bersedekah dengan cara terang-terangan. Sebagai contoh daripada riwayat Imam Al-Bukhari, ketika mana seorang lelaki dia bersedekah kepada orang kaya. Sedekah pada orang kaya, dia sedekah kepada 3 golongan. Pertama kepada perompak, dia sedekah. Kedua kepada penzina, yang ketiga kepada orang kaya. Kemudian waktu tu semua orang bertanya-tanya, kan, dia ni sedekah pada perompak, kenapalah gitu gini dan sebagainya. Dia ni bersedekah kepada penzina, mengapa gitu gini. Kemudian bersedekah kepada orang kaya, patutnya carilah orang miskin, kan. Dia maksudnya di situ menunjukkan yang dibuat itu orang tahu. Yang dia buat tu, apa yang dia sedekahkan itu orang tahu, sebab orang bercakap-cakap tentang dia. Dan kata beliau, dikatakan kepadanya dalam riwayat itu menyatakan, kamu bersedekah kepada pencuri, mudah-mudahan dia berhenti mencuri. Kamu bersedekah kepada penzina, mudah-mudahan dia berhenti berzina. Dan kamu sedekah kepada orang kaya supaya menjadi pengajaran kepada orang kaya itu, dia pun nanti akan bersedekah. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah cantik membuat kesimpulan daripada hadis ini. Beliau menyatakan sebenarnya boleh saja sedekah kepada orang kaya, dan sebahagian para ulama menyatakan diharuskan untuk bersedekah dengan cara niat untuk menggalakkan orang lain bersedekah. Cuma kita kata perasaan hati kita tu kena jaga. Terpulanglah letak dekat Facebook ke, kan, nak viral dekat mana-mana, terpulang. Tapi daripada sudut hatinya, perasaan kita, jiwa kita, niat kita, yang tu paling utama untuk kita jaga. Nak dan jaga saya teringat tu susah, nak jaga tu susah. Dan saya teringat satu hadis Nabi SAW, Nabi ajar kita doa.
Kan ini penting tuan-tuan, kita amalkan dalam kita bersedekah, kita buat amal sebagainya. Ini satu doa diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bukan dalam Sahih Bukhari tapi dalam Adabul Mufrad, yang mana Nabi SAW menyatakan bahawa ada antara doanya adalah Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wastaghfiruka lima la a'lam. Saya ulang sekali lagi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bik wastaghfiruka lima la a'lam. Yang bermaksud, ya Allah, lindungilah diri aku ni daripada mensyirikkan kamu. Syirik di sini maksudnya apa? Tidak ikhlas, riya, takabur dan sebagainya, dan aku beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang aku tidak tahu. Maksudnya tadi kita sebarkan, kita infak, kita apa semua ni, Nabi doakan kepada apa? Nabi doakan ataupun kita doakan supaya apa? Kita tidak mensyirikkan Allah dalam syirik khafi. Syirik khafi sini maksudnya riak, takabur dan sebagainya, dan juga kita beristighfar kepada Allah supaya apa? Kita ni tak tahu niat kita ni sebenarnya apa. Jadi kita nak niat tu yang khalis, yang suci, yang murni semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata timbang tara tadi, antara perkara yang baik kita kata sembunyi lebih cantiklah. Tapi kalau kata nak ajak kepada manusia, maka ada hadisnya, perbincangannya, maka itu tidak menghalang kita daripada untuk viralkan, tularkan benda itu. Tapi jaga hati. Jaga hati. Wallahu alam. Allahu akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mungkin sedikit respon Ustaz tentang hutang ataupun sedekah, terutamanya pada bulan Ramadan, mana perlu didahulukan Ustaz? Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Terima kasih pada Da'i Anas. Jadi kalau kita sebut tentang hutang, maka kita kena faham letak awal-awal dulu, hutang wajib dibayar. Sedekah sunat. Kan? Hutang wajib dibayar, sedekah sunat. Tapi kita kena tengok juga. Ada setengah-setengah orang ni dia memang berhutang, tapi dalam masa yang sama dia cuba juga untuk sedekah. Kita kena tengok daripada sudut hutang yang dia ada. Kalau hutang itu secara structured ataupun secara berstruktur, maksudnya bulanan bayar dan sebagainya, maka kalau waktu tu dia nak ambil sedikit portion itu ataupun bahagian itu nak sedekah sikit, tapi dia tetap bayar juga. Tapi jangan sampai lambat bayar hutang dan sebagainya. Yang itu masih ada ruang perbincangan di kalangan para ulama. Diharuskan ataupun tidak diharuskan. Tapi secara umumnya dia dibenarkan kerana dengan sebab kita tu ada gaji, kita ada pendapatan, tapi kita nak sedekah sikit sebelum tiba waktu pembayaran kita punya hutang itu. Tapi kalau hutang tu melibatkan individu, maksudnya saya hutang dengan Da'i Anas, yang tu lebih afdal, lebih utama melunaskan hutang. Kerana melunaskan hutang ini, walaupun hadis itu yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan sebagainya, hadis yang tidak kukuh daripada sudut riwayatnya, statusnya lemah, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan, kita kata, kebajikan, kelebihan sebanyak 17-18 kali ganda lebih daripada pahala sedekah bagi sesiapa yang membayar hutang. Tapi hadis itu tidak berapa kukuh lah. Cuma kita kata nampaknya sebab dia memang cerita tentang wajib. So hutang itu lebih utama untuk kita lunaskan, dan dalam masa yang sama kalau ada duit lebih kita bersedekah. Tapi kalau tak ada, kita kata dengan bayar hutang itu insya-Allah pahala. Kan bayar hutang tu sebenarnya pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah sebut dalam surah Baqarah 282 penuh ayat berkaitan tentang hutang, dan hadis-hadis Nabi SAW, itulah ancaman bagi mereka yang tidak membayar hutang. Jadi hutang tu lebih utama, dan kemudian barulah kita fikir pasal sedekah. Dan kita niat juga mudah-mudahan sebab bayar hutang tu kerana Allah suruh, benda tu wajib, insya-Allah pahala juga. Tu kita kena ingat juga tu, jangan sedekah je pahala, bayar hutang juga adalah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan menjadi satu iktibar dan juga gambaran kepada kita yang mana perlu didahulukan. Baik, berikutnya Ustaz, kita raikan soalan menerusi sahabat Facebook kita, Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Setiap kali menjelangnya Ramadan, ramai yang memilih untuk bersedekah, termasuk memberi makan kepada golongan gelandangan. Bagaimanapun, walau bagaimanapun, niat baik itu bertukar sebaliknya apabila beberapa tahun dahulu tersebar foto beratus-ratus bekas makanan yang tidak disentuh sehingga basi kerana berlebihan. Soalannya Ustaz, adakah sedekah yang membawa kepada pembaziran ini akan menghasilkan pahala? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Dia sisa buangan ni, dia boleh, saya tengok dalam satu kajian menyebutkan gas, pembebasan gas rumah hijau yang akhirnya akan menyebabkan pencemaran berlaku Ustaz. Jadi mungkin makan sampai tak habis Ustaz. Ni adakah dapat pahala ni? Subhanallah. Dia tak niat untuk membazir pun Ustaz. Dia dah benda nak berlaku. Betul. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah. Bila sebut tentang gelandangan ni, kita kena bekerja ataupun kita cuba tanya dan risik-risik kepada majlis. Betul. Itulah majlis daerah dan kawasan itulah. Kena bekerjasama dengan majlis. Kena kerjasama. Kerana mereka lebih faham, lebih tahu di mana keperluan dan sebagainya daripada sudut gelandangan yang kita nak bagi tu. Dan kita kena faham di sana sebenarnya kita kena utamakan, sebab
saya faham ramai orang akan bagi kepada gelendangan. Betul. Ataupun orang yang mana kita kata kesusahan di tepi-tepi jalan dan sebagainya. Tapi dia lupa sebenarnya antara benda yang sangat penting adalah dia bijak merancang ke mana tempat dia nak agihkan duit dia. Itu sebenarnya benda yang sangat penting. Jangan dia hanya sekadar tengok orang bagi gelendangan, dia pun nak bagi. Tengok orang bagi tu, dia pun nak bagi. Jadi rugi. Kita bimbang takut akan jadi kepada perkara yang kita sebutkan tadi. Okey, itu bahagian yang pertama. Maksudnya ada pengurusannya, ada siapa yang kita nak bertanya, ada siapa yang kita nak bekerjasama. Bahagian pertama. Bahagian kedua, bila sebut tentang kita dah sedekah, tapi tengok membazir. Tengok membazir. Jadi di sini, kalau kita melihat kepada asalnya, secara asalnya, bila kita dah sedekah tu, insya-Allah pahala sedekah tu adalah. Cuma bila mana ia dibazirkan itu, dia daripada pihak yang membuang itu. Maksudnya di situ dia sendirilah yang bertanggungjawab ke atas perkara itu. Tapi kalau kita yang bagi itu, tapi kita kena ingat, kalau kita sendiri yang membagi untuk dibazirkan, itu kita bimbang jugalah daripada sudut pahala kita. Betul. Tapi yang ini kita rasa okey, tapi tiba-tiba kita nampak rupanya tak sangka, tak sangka ia dibazirkan, yang itu insya-Allah pahala dapat, dan berdosalah, tak eloklah, tak baiklah bila mana perkara itu ataupun benda itu dibazirkan. Dan kita kata tadi memang betul daripada sudut hijau dan sebagainya, dan ini juga satu masalah sebenarnya, kan, alam sekitar dan sebagainya, pencemaran dan sebagainya, pembaziran, maka semua ini akan memberikan kesan kepada alam kita. Dan kalau kita tengok daripada sudut biologi, kimia ataupun sainsnya, kalau buang contohnya polistiren ataupun botol plastik, ambil masa 450 tahun untuk diuraikan. Ini daripada sudut biologi dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok daripada sudut fizik dan sebagainya, tapi ini merupakan satu benda yang kita kena jaga pelihara. So pembaziran ini dia bukan membazir daripada sudut duit saja, tapi membazir juga daripada sudut alam kita juga akan terjejas dan sebagainya. Jadi kerjasama dengan majlis, kena tanya elok-elok, dan kita kena bijak untuk merancang ke mana tempat untuk kita salurkan wang kita untuk disedekah. Allahu Akbar. Ustaz cerita tentang pencemaran ni, saya pernah tengok ada satu gambar yang dikongsi oleh World Wide Federation tu, menyatakan bahawa ada haiwan, terutamanya di laut, penyu yang memakan pelitup muka yang dibuang ke laut kerana menyangkakan itu adalah obor-obor. Jadi ini satu perkara yang perlu kita sama-sama cakna dan ambil peduli, kerana mereka tidak ada akal, Ustaz. Allahu Akbar. Dan ini satu perkara yang mungkin akan kita dipersoalkan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lupuskan di tempat yang sepatutnya, insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita. Kita banyak soalan hari ini, Ustaz, alhamdulillah. Baik, Ruby Abu Bakar Ruby. Assalamualaikum Ustaz dan dai serta kru Tayangan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah pahala si pemberi sedekah dengan si penerima sedekah itu sama, dan sebaik-baik sedekah itu adalah kepada adik-beradik sendiri? Ini Ustaz, kita mohon komen sedikit. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Subhanallah. Dan soalan yang sekira Ustaz dah poraikan dan juga jawab, mungkin sebagai tambahan. Kadang-kadang kita sedekah itu, kita tengok orang juga Ustaz, dan juga jenis-jenisnya. Jadi subhanallah, sebagai pencerahan, kita mohon sedikit respon daripada yang berbahagia Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih kepada yang bertanya tadi, sahabat kita, dan kemudian Dai Anas menyebutkan tentang respon sikit kan. Jadi secara umumnya kita sebut memang ada hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Imam Ahmad dan sebagainya, supaya kita menginfak kepada ahli keluarga. Ahli keluarga sini maksudnya bukan ahli keluarga yang kaya, tapi ahli keluarga yang memerlukan. Kan lebih utama kita cari dulu ahli keluarga ataupun adik-beradik. Maka kita kata itu antara benda yang memang kita kena utamakan, kerana banyaknya hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan perkara ini. Bahkan ayat Quran pada surah Baqarah ayat 177 pun menyebut tentang kita kata kaum kerabat itu sendiri yang lebih utama. Dan kita melihat daripada sudut ini, kalau kita ada lebih, kaum kerabat pun kita jaga kan, yang di luar pun mungkin gelendangan atau sebagainya, kerjasama dengan majlis dan seterusnya, maka itu juga antara benda yang sangat baik. Dan bila disebut tadi penerima dan juga yang memberi, adakah pahalanya sama kan? Daripada sudut itu kita kata ya, yang memberi sudah tentu pahalanya insya-Allah. Adapun yang menerima itu adalah daripada sumber yang halal dan dia adalah sangat diperlukan, digunakan untuk tujuan pula untuk bukan infak lah, maksudnya untuk membeli keperluan ahli keluarga, disalurkan dengan cara yang baik, bukan beli benda-benda yang tak berfaedah kan. Beli benda-benda yang mana diharamkan apa jangan buatlah kan. Jadi daripada duit itu dibelikan dengan benda yang baik untuk ahli keluarga pula, untuk diri sendiri pula memenuhi keperluan, maka itu juga insya-Allah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kata memang yang memberi itu lebih utamalah. Dalam hadis surah Imam Bukhari, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla, khairu minal yadis sufla.
tangan yang memberi itu lebih baik daripada tangan yang menerima. Tapi yang menerima pun insya-Allah guna sebaik mungkin tempat yang halal ataupun memenuhi tanggungjawab nafkah dan sebagainya, insya-Allah itu juga pahala. Allahu akbar. Dan subhanallah banyak lagi yang akan kita kongsikan Ustaz. Insya-Allah kita akan tamat di TV3, sambung siaran lanjutan 30 minit di TV9. Terus menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali di TV9 selepas ini. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan soalan sahabat Facebook kita yang bertanya, Mazni Hasan. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita seorang peniaga makanan dan kita memberikan sedekah makanan kepada pembeli apabila hampir dengan waktu berbuka puasa, adakah pemberian kita itu dianggap sebagai memberi makanan lebihan dan adakah pemberian itu tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Saya teringat ada satu soalan yang pernah ditanya oleh Ustaz saya. Dia kata, siapa orang yang paling gembira bila masuk bulan Ramadan? Kami pun fikirlah, siapa orang yang paling gembira? Mungkin orang soleh. Rupanya Ustaz, jawapannya peniaga bazar Ustaz. Sebab untungnya berlipat kali ganda. Sedikit respon daripada Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sebenarnya infak ni dia asasnya sedekah ni pada benda yang baik dan pada benda yang kita sayang. Benda sayang ni boleh jadi benda tu boleh simpan lama, boleh jadi benda tu yang kita sayang untuk kita mendapatkan lebih lagi profit, keuntungan. Itu pun boleh jadi juga. Sebagai contohnya Allah sebut dalam surah Ali Imran ayat yang ke-92, Allah menyatakan kepada kita, lan tanallu birra hatta tunfiqu mimman tuhibbun. Tidak sampailah pahala kebajikan itu sehingga kamu infakkan benda yang kamu suka, benda yang kamu sayang, kan? Jadi sebenarnya kalau kita tengok kuih ke apa ke tadi, itu adalah modal. Kita sayanglah tu modal kita, kan? Jadi asalnya kita pun infakkan. Dan infak itu pula daripada sudut bila kita dekat nak buka puasa contohnya tadi, ataupun mungkin tak berapa habis dan sebagainya. Dia beginilah tuan-tuan. Benda ni sebenarnya perkara pertama kita kena niat, kita kena nak bagi tu bukan infak daripada benda yang boleh memberi mudarat kepada orang yang kita infak tu. Sebagai contohnya dah basi ke, dah tak elok ke dan sebagainya, ataupun kemungkinan dah tak elok dan sebagainya, maka itu semua perkara yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tegah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 276 ataupun ayat 267. Allah menyatakan wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Jangan kamu menginfakkan harta-harta benda yang infak itu adalah benda-benda yang tak elok, benda yang tak elok dan sebagainya. Kata Imam At-Tabari rahimahullah, kita menyebutkan pada benda yang tak elok ni, kata beliau adalah benda-benda yang mana dah kotor, dah tak elok dan sebagainya, yang tu diinfakkan. Maka Allah terus bagi tahu pada kita, jangan kamu infakkan daripada benda-benda yang seperti itu. Tapi katalah contohnya tadi benda yang dah tak habis tapi okey lagi, elok lagi, kita pun nak bawa balik nanti takut membazir dan sebagainya, maka kalau saya lebihkan lagi, hantar dekat masjid, kan, hantar dekat sebagainya, tempat-tempat tertentu. Kalau benda tu elok, benda tu baik, maka silakan, insya-Allah. Kita sebenarnya taklah menghalang orang lain nak buat baik. Nanti kalau kita sebut, sebab ada orang dia agak tegas sikit, dia kata tak boleh sebab ini benda yang tak habis, maka dia tong sampah lah jawabnya, kan. Tapi kalau diinfakkan, benda tu baik, elok lagi, dan itu pun modal dia, dan mudah-mudahan dia pun sayanglah patutnya, jadi dia pun bagi sedekah, tidaklah jadi masalah. Cuma yang paling terbaik kita buat tu siap-siap dah nak ada sedekah. So jual tu kat bazar tu dah ada dah 2-3 ke apa, ini kita plan 5 bungkus ni, mungkin modalnya RM2, RM5 tu nak letak ke masjid. Awal-awal lagi kita dah plan bagi siap-siap. Itu masya-Allah, itu peniaga yang sangat jujur, peniaga yang sangat baik. Dan sebab tu dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dan sebagainya juga, Nabi SAW ingatkan kepada kita, bila kita berinfak dengan cara yang seperti itu, dia boleh menambahkan lagi keberkatan kepada harta, kepada perniagaan yang kita lakukan tu, masya-Allah. Itu kita kata cara yang paling terbaik. Tapi kalaulah kata masih elok dan sebagainya, tak ada masalah. Jangan kita kadang-kadang terlalu marah, kan, ni apa ni, kan. Tapi kalau benda tu basi, janganlah diinfakkan. Jadi mudarat pula dah, kan, kepada orang-orang yang memakannya. Jadi kita kata boleh teruskan, insya-Allah, tetapi lebih baik kita dah siap
suku kan, memang betul-betul kita nak infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan Allah bagi keberkatan kepada peniaga-peniaga di luar sana, khususnya peniaga di bazar Ramadan, di mana-mana saja. Allah bagi kebaikan dan Allah tambahkan rezeki, dan jangan lupa sibuk-sibuk di bazar pun kita cubalah luangkan masa dengan Quran kita dan juga dengan tarawih kita. Jangan sampai kita tinggalkan mencari keberkatan Ramadan itu, insya-Allah. Wallahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya, Syahana Syaril. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga sentiasa dalam rahmat ilahi. Amin, insya-Allah. Amin. Kini terdapat pelbagai platform ataupun cara untuk menderma, dan salah satunya melalui perbankan internet. Apakah pandangan Islam jika kita memberikan sumbangan atau sedekah melalui penggunaan kad kredit? Selepas 2 atau 3 hari baru kita bank in balik duit berkenaan. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Subhanallah, tentang kad kredit ni Ustaz guna untuk memberikan sumbangan ataupun sedekah Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kad kredit ni luar biasa Ustaz. Baik, alhamdulillah. Tajuk sensitif kan? Allahu akbar. Pertama kita kena faham the most evil kad in the world. Kad yang paling jahat di atas muka bumi ni namanya kad kredit. Jadi kad kredit ni kalau dia itu yang konvensional, maka kita haram menggunakannya. Walaupun kita bayar tetap bulanan, walaupun kita bayar untuk sedekah, kita bayar tetap, tak pernah miss. Tak pernah pun kena cas 8%, 16%, kita tetap bayar. Tapi sebenarnya kita tetap bersubahat menggunakan apa kita kata aplikasi ataupun kad yang berkaitan dengan bank konvensional yang diharamkan oleh agama kita. Itu sebab dia kenapa diharamkan. Sebab nanti akan ada orang tanya, saya bulan-bulan bayar sekian. Kita kata tetap kita bersubahat kan, dia buat riba, dia buat perkara yang haram, kita gunakan perkhidmatan dia, maka itu satu perkara yang amat perlu kita jauhkan di dalam agama kita. Adapun kalau kad tu adalah kad kredit, iaitu perbankan Islam, silakan. Patuh syariah. Dia ada konsep yang dipanggil sebagai, kaedahnya dipanggil tawarruk. Tawarruk ni adalah proses jual beli, dan untuk mendapatkan, bank nak dapatkan keuntungan, kemudian pelanggan nak dapatkan ada kita kata amount lah dalam dia punya kad kredit tu, berapa 5,000 ke 10,000 dan sebagainya. Maka semua tu ada proses yang dipanggil sebagai proses jual beli. Tapi kalau dia konvensional, maka pada waktu itu Kesatuan Ulama Fiqh Sedunia yang bersidang pada tahun 2000, dan mereka bincang tentang fatwa mereka pada nombor 63, CD 63, mereka menyatakan haram kerana terlibat dengan riba dan sebagainya. Kalau kad kredit konvensional, kalau kad kredit kewangan Islam, perbankan Islam, tidak ada masalah, gunakan, dan itu cara yang terbaik lah tu. Dia infak dulu, sedekah dulu kan, dia seolah-olah macam guna dulu kemudian bayar balik kan. Macam financing dulu lah, pinjam dulu kemudian bayar balik, tidak jadi masalah. Yang penting dia adalah daripada perkhidmatan kewangan Islam. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan dan juga memberi gambaran kepada kita, walau macam mana pun kita nak raih pahala bulan Ramadan sedekah ni Ustaz, pastikan kita menggunakan perkara yang patuh syariah Ustaz. Dan berikutnya sahabat sedang penonton, kita raikan lagi soalan di laman Facebook. Sahabat kita bertanya, Razali Zali Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i dan semua kru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam bulan Ramadan ini, yang manakah lebih afdal antara sedekah dan wakaf? Dan yang kedua, kenapa di dalam bulan Ramadan ini, mengapa di dalam bulan Ramadan terlalu ramai yang ingin bersedekah, tetapi apabila berakhirnya bulan Ramadan, amalan itu semakin sirna? Kenapa senario ini berlaku? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Saya nak respon yang kedua tu mungkin sebab kadang-kadang anak yatim kita bagi Ustaz, bila Ramadan ni mereka kaya, subhanallah kan, tak perlu pun nak pergi minta dan sebagainya, tapi bila habis di Ramadan, jadi yang sebaliknya pula berlaku Ustaz. Jadi dua soalan sahabat kita bertanya. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau begitu saya pun nak respon yang kedua jugalah. Okey, nanti kita yang wakaf tu nanti kita ni kan. Okey, so memang betul, saya pernah pergi beberapa pusat tahfiz dan sebagainya, dan memang beras bersusun-susun. Lepas tu dia kata, biasa Ustaz Ramadan. Biasa bulan Ramadan kan. Normal biasa. Normal biasa. Sebenarnya ya bagus, daripada sudut tu kita cari sekolah tahfiz, tempat-tempat yang memerlukan, rumah anak yatim dan sebagainya. Memang itu sedekah yang juga sangat digalakkan. Tetapi sebenarnya kita kena melihat juga daripada sudut konsisten kita itu. Sebab tu bila mana Allah sebut dalam surah Al-Mulk pada ayat yang kedua, Allah menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur.
ahsanu amala itu iaitu Allah menjadikan mati dan hidup kamu, iaitu tujuannya adalah untuk menguji kamu di antara kamu siapakah yang paling baik amalannya. Dan saya boleh simpulkan pendapat tafsiran di kalangan para ulama, Imam Qurtubi, Imam Tabari dan sebagainya menyatakan secara ringkas saya kata 4K lah. 4K ni pertama sekali adalah bukan 4,000. 4K ni maksudnya pertama keikhlasan, itu nak kena jaga. Yang kedua kenabian, maksudnya kita mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah konsisten. Amalan itu baru jadi amalan yang baik. Dan yang keempat adalah kualiti tambah kuantiti. Kan. So bila sebut tentang 4K tadi, kita nak pergi K yang ketiga tadi, iaitulah konsisten kita. So kalau bulan Ramadan ini sekolah tahfiz dan sebagainya, dia sebab tu sebahagian para ulama antara Syekh Dr. Qaradawi yang sekarang ni pun tengah kena COVID. Beliau kena COVID, mudah-mudahan kita doakan Syekh Dr. Qaradawi sembuh daripada penyakit. Ulama yang hebat. Beliau menyatakan bahawa kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah hamba kepada Allah Tuhan, bukan jadi kepada hamba Ramadan. Ramadan semua pakat nak kerja. Habis Ramadan seolah-olah nak bagi tahu tutup sekolah tahfiz. Kan tak ada sumbangan. Balik normal biasa. Rugilah tuan-tuan. Kalau boleh kita bagi bulan Ramadan banyak kan, kerana itu sifat Nabi. Nabi akan bersedekah lebih banyak pada bulan Ramadan. Tetapi bulan-bulan yang lain tu kita jangan tinggalkan. Okey, wallahu alam. Untuk persoalan yang kedua tadi, InsyaAllah kita akan jawab selepas ni, Ustaz. InsyaAllah. Jangan ke mana-mana, nantikan jawapan kepada persoalan tersebut. Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. InsyaAllah. Alhamdulillah, sehingga ke hujung rancangan masih lagi terus setia bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, istimewa Ramadan. Kita masih lagi berbicara pada hari ini topik sedekah di bulan Ramadan. Subhanallah, kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Mustafar Muhammad Suki, dan kita nak respon soalan yang kedua seperti tadi tentang wakaf dan juga sedekah Ustaz di bulan Ramadan. Dipersilakan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya ini antara perkara yang para ulama berbeza pandangan pendapat tentang isu manakah yang lebih utama. Sebenarnya bukan bulan Ramadan saja, bulan-bulan yang biasa pun sama ada sedekah ataupun wakaf. Adapun mazhab Imam Syafi'i seperti mana disebutkan oleh Imam Khatib Syrbini dan juga Imam Ar-Rafi'i dan selain daripada mereka menyatakan yang lebih afdalnya adalah wakaf. Afdalnya adalah wakaf. Itu yang dipanggil sebagai sedekah jariah, sedekah yang mana mengalir pahalanya walaupun kita telah meninggal dunia. Sebab tu dalam hadis riwayat Imam Muslim ataupun dalam riwayat Imam Tirmizi, hadis yang sahih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu amaluhu ila min thalatha." Bila mana meninggalnya anak Adam itu terputus segala amalannya kecuali 3 perkara. Yang ni hadis ni biasa kita dengar. Dan perkara yang saya nak fokuskan adalah apa dia, iaitulah daripada sudut sedekahun jariyah. Sedekahun jariyah. Ada orang baca sedaqatin, ada orang baca sedaqatan. Betul, daripada sudut nahwunya, bahasa Arabnya okey kan, tapi dia kena tahulah apa sebab dia. So kita sebut sedekahun jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Jadi sedekah yang mengalir pahalanya kata Imam Khatib Syrbini, Imam Rafi'i dan kebanyakan ulama mazhab Imam Syafi'i adalah wakaf. Sebab apa? Kerana wakaf ini seperti mana yang disebut oleh Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan adalah itulah habsul mal wa tathbitu thamara, iaitulah dia menghalang daripada penggunaan harta, maksudnya dia tak boleh jual, tak boleh beli, dia tak boleh ambil balik, dan kemudian digunakan manfaat dia. Contohlah, kita bagi ke masjid, kita wakafkan RM10. Jadi masjid buat bangunan. Jadi pada bangunan tu, tiang tu ada kita punya wakaf RM10 kepada tiang tu. Dan tiang itu kekal sampai kiamat. Sampai kiamat. Selagi orang datang masjid, selagi orang pergi jemaah, insya-Allah orang pergi jemaah lah. Kan? Kalau tutup masjid pun insya-Allah AJK pergi juga. Jadi kita melainkan pindah tapak. Melainkan pindah tapak kan. Ataupun guna masjid baru. Sebab tu yang paling terbijak, yang paling terbaik kalau kata sedekah dengan ni tadi, kita kata wakaf tu kalau boleh jangan tinggalkan walaupun RM10. Cari masjid-masjid yang baru nak buat. Saya kalau saya tengok di sini, tuan-tuan, kalau tanya masjid ke sekolah tahfiz ke sekolah anak yatim, kita kata semua okey. Semua okey, boleh disedekah. Tapi kalau sudut bangunan yang paling terbaik, wallahu taala alam, saya nampaknya adalah masjid. Sebab masjid ni dia selama-lamanya tidak akan tutup.
selama-lamanya tidak akan tutup, selama-lamanya tidak akan diruntuhkan, selama-lamanya manusia akan imarahkan. Bayangkan sampai kiamat masjid tu kekal berdiri dengan sebab RM10 je kita bagi. Betul. Maka wakaf itu sangat penting, dan ini perkara yang kita perlu fikir-fikirkan. Kita nak kena bijak juga. Ni melabur akhirat ni kena bijak. Nak labur ni sedekah ke, yang ni nak infak persendirian ke, nak bagi NGO ke, nak bagi wakaf ke, nak hibah hadiah ke dan sebagainya. Maka semua itu antara perkara yang kita perlu utamakan. Jadi kalau ditanyakan pada saya katakan bahawa kalau ikut pandangan Imam Khatib Syarbini dan sebagainya tadi, sedekah yang mengalir pahalanya itu adalah wakaf. Dan kita cuba cari di bulan Ramadan ni manakah tempat untuk kita berwakaf. Kan di samping kita terpulanglah tuan-tuan nak buat wakaf Quran ke, wakaf apa ke dan sebagainya, akan tetapi sedekah juga jangan ditinggalkan. Jadi cari juga wakaf, buat juga sedekah, dan mudah-mudahan dengan sebab itu kita dapat pahala yang berkekalan, khususnya pada harta yang kita wakafkan tadi. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya. Dan berikutnya Ustaz, kalau boleh kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Muhammad Izzuddini. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Macam lagu tu Ustaz. Ramai dalam kalangan kita akan mengambil kesempatan bersedekah pada bulan ini. Soalannya Ustaz, yang manakah lebih aula ataupun lebih diutamakan, istiqamah sedekah pada setiap bulan atau hanya memperbanyakkan sedekah pada bulan Ramadan semata? Mohon curahan ilmu Ustaz. Terima kasih. Dari Pasir Mas, Kelantan bertanya Ustaz. Silakan. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau melihat kepada persoalan tadi, terima kasih kepada sahabat kita yang bertanya. Jadi kalau sebut tentang mana yang lebih utama daripada sudut bulan Ramadan semata-mata ataupun sebenarnya sepanjang bulan, kalau kita tengok sebenarnya Nabi buat dua-dua. Kan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas, memang Nabi buat dua-dua, dermawan. Dermawan Nabi itu pada bulan sebelum Ramadan, dan lebih dermawan lagi Nabi SAW itu pada bulan Ramadan. Jadi dua-dua tu Nabi lakukan. Jadi kalau kita sekarang ni bulan lain pun biasa-biasa je kan. Kita infak juga, tapi adalah bulanan tapi taklah sebanyak bulan Ramadan. Kita kata itu lebih baik. Kan maksudnya tetap kita ada infak, tapi bulan Ramadan kita bagi lebih. Dan disebabkan itu juga kalau kita lihat berlumba-lumbalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk menginfakkan harta mereka, dan khususnya Nabi sendiri lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan bagi mereka yang memerlukan, bagi mereka yang perlu kepada harta itu, dan daripada sudut yang kita katakan sebentar tadi. Jadi ini merupakan satu perkara yang memang daripada sudut asalnya berlaku dalam syariat, berlaku dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kena ingat juga, ada perkara yang kalau kita infakkan berganda-ganda ataupun lebih, dia lebih berganda-ganda pada tempat-tempat tertentu. Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Lataif Ma'arif menyatakan ada 3 sebab kenapa kalau kita buat satu benda tu dia boleh dapat pahala yang berlipat kali ganda. Pertama, dengan sebab tempat. Kan, so maksudnya kalau kita solat kat Masjidil Haram, solat dekat Madinah, pahala lebih besar daripada solat masjid kampung kita lah kan. Satu, sebab tempat. Yang kedua adalah dengan sebab masa, waktu. Jadi bulan Syawal ataupun kita kata sebelum Ramadan dengan bulan Ramadan, sudah tentu Ramadan lebih banyak berlipat kali ganda. Dan kemudian yang ketiga dengan sebab orang yang melakukan itu, keikhlasan dia, banyaknya dia buat, ikhlasnya, baiknya amalan itu. Maka 3 perkara ni yang membuatkan pahala dia berlipat kali ganda. Jadi antaranya kalau menjawab soalan tadi tu, bulan Ramadan adalah sebab masa. Jadi kita banyakkan kita punya sedekah, tapi bulan lain juga jangan kita tinggalkan, kerana hadis-hadis kelebihan infak sedekah itu sangat banyak walaupun di bulan biasa. Wallahu a'lam. Saya nak mengambil perhatian Ustaz dan juga Sidang Bonto. Kadang-kadang ada satu situasi di mana mungkin jiran ataupun sahabat-sahabat yang suka untuk bersedekah ataupun dia meletakkan makanan-makanan di pagar rumah kita ataupun digantungkan seperti buah dan sebagainya tanpa meletakkan alamat di situ. Jadi kita nak makan ni takut dia ni salah hantar pula ke rumah kita, kot nak hantar rumah jiran sebelah. Jadi kita status makanan tu Ustaz, kita boleh ambil tak? Adakah ianya dikira sebagai makan hak orang lain dan sebagainya? Bila kita tanya, tak ada siapa yang mengaku lah guru Ustaz. Jadi mungkin komen daripada Ustaz sikit. Baik, terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih pada dayan ni. Saya pun pernah berlaku. Ada orang hantar sate. Kan? Sate tu. Jadi sate ni pun untuk letak dalam grup tanya semua diam kan. Rupanya adalah sahabat saya yang bagi kan. Jadi itulah kadang-kadang kita was-was nak makan tu. Okey, cuma begini. Daripada dia
Contohnya pertama sekali kena bagi tahu. Saya rasa kena bagi tahu. Sebaiknya kita bagi tahu ni atas pagar tu ada sikit tu. Contohnya bagi tahu apa-apa tu tak pulang lah kan. Jadi rasanya lebih baik sebab kita bimbang takut kadang-kadang dah balik tarawih ke apa tu terlupa. Dia tengok macam plastik lepas tu nak ambil benda dah parking kereta dah tutup pagar terlupa dah. So kita kata kena bagi tahu, ingatkan. Itu satu. Yang kedua, katalah contohnya kita pun tak yakin dan sebagainya, kita pun rasa membazir pula dah. Okey, caranya adalah kita ambil je kita makan dan kemudian kita rasa benda ni adalah sedekah lah, orang bagilah. Tapi kalau dalam keadaan yang tiba-tiba ada orang tanya, ada orang silap hantar tak makanan tadi? Sate dah habis dah 10 cucuk kan? Jadi waktu tu kita pula keluarkan sedekah, kita bayarlah. Bayarlah. Gantilah balik. Jiran sebelah punya. Silap hantar. Subhanallah. Kan rumah nombor 100 dengan 100A. Kan beza tu. Ada A belakang. Ada A belakang dia silap hantar kan. Jadi kita kata waktu tu secara umumnya kalau kita dah ambil tu kita bayar. Kita memang pula takut membazir dan sebagainya. Jadikan pula yang kita bayar itu adalah sedekah mudah-mudahan insya-Allah. Al-maklumlah bulan Ramadan. Saya ramai yang nak memberi subhanallah. Takut-takut tersalah rumah, jadi kena pastikan. Baik, berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita, Mas Cotek Bridal. Luar biasa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya, adakah boleh kita bersedekah atas niat zakat perniagaan dan harta yang mungkin kita culas dalam membayar zakat? Terima kasih atas pencerahan Ustaz. Bayar dalam bulan Ramadan Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bila sebut tentang zakat ataupun fidyah, saya gabung sekali lah. Kadang-kadang dia contohnya zakat 25%. Tapi kita nak bayar lebih. Kan kita nak bayar lebih. Di situ kalau kita tengok dalam surah Al-Baqarah ayat 184, Allah menyatakan tentang fidyah itu ataupun apa kewajipan yang kita nak keluarkan itu, kalau kita bayar lebih maka itu lebih baik. Lebih baik. Maksudnya kalau kita keluarkan zakat tadi dan kemudian kita bayar lebih, maka di situ para ulama amat menggalakkan, dan dalam mazhab Imam Syafi'i pun kalau isu fidyah amat digalakkan untuk membayar lebih. Tapi bukan kita bayar zakat niat sedekah. Tu beza tu. Zakat adalah satu kewajipan, iaitulah sedekah yang wajib. Adapun sedekah sunat yang biasa ni, itu adalah sedekah yang biasa kita sedia maklum dan masyarakat Melayu kita faham. Jadi daripada sudut ni, bayar lebih itu adalah lebih terbaik, diniatkan sebagai sedekah, dan pusat zakat ataupun badan-badan berwajib boleh terima lebih, tak ada masalah. Hatta kalau tengok dalam sudut beras tu pun ataupun zakat tu ada RM7, ada RM14 dan sebagainya. Ingat nak ambil yang ada lebih kot, silakan. Mudah-mudahan Allah berkati harta kita insya-Allah. Sedikit buat kita tetapi bermakna buat mereka subhanallah. Tu tagline tu Ustaz, masya-Allah tabarakallah. Dan sudah tak sudah Ustaz, kita telah pun kurang lebih 2 jam berlayar dalam lautan samudra ilmu bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Mustafa, dan banyak yang telah pun dikongsikan oleh Yang Berbahagia Ustaz berkenaan dengan sedekah di bulan Ramadan. Dan sebagai akhir, sedikit kesimpulan ringkas daripada Yang Berbahagia Ustaz. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita kembali kepada awal tadi. Maksudnya kita bersedekah ini pertama istiqamah. Mudah-mudahan Allah beri kita istiqamah, dan kita doa pada Allah seperti mana yang para salaf suka berdoa, Allahumma rzuqna al-istiqamah. Ya Allah, rezekikan kami untuk istiqamah. Yang kedua adalah kita sentiasa melakukan setiap perkara, khususnya amalan dan juga sedekah ini secara ikhlas kepada Allah. Kan jauhi diri kita. Tapi kalau ada tengah-tengah tu rasa macam tak ikhlas, maka kita istighfar, minta pada Allah supaya Allah ikhlaskan diri kita. Dan yang ketiga, sentiasalah kita melindungi harta kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita, harta kita, Allah tambah lagi, Allah bagi lagi hati kita kekuatan untuk lebih banyak bersedekah insya-Allah. Allahu akbar. Periksa amalan kita, niat kita sebelum, semasa dan selepas melakukan sesuatu. Mudah-mudahan kita dikurniakan ikhlas hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan terakhir kita minta Ustaz tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah memberkati kita insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kami keikhlasan, kurniakanlah kami istiqamah dalam melakukan amal dan ibadah semata-mata kerana-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Yang Berbahagia Ustaz Mustafa Memasuki. Dan esok sebagaimana biasa, sidang penonton sekalian, kita bersama dengan moderator Da'i Hakim
dan juga panel yang berbahagia Ustaz Datuk Dr. Zahazan Muhammad dengan topik Ramadan dan menjaga masa. Subhanallah, tajuk yang cukup menarik pada jam dan juga waktu yang sama pada esok hari. Saudara, jangan mencari yang sempurna, sempurnakan apa yang ada. Tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Salam Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.